Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Ilahi dengan limpah dan perkenannya dan keberkatan dalam bulan Zulhijjah 1442 Hijrah ini, insya-Allah kita dikurniakan kesihatan yang sempurna pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan ditetapkan oleh pihak Rusia, insya-Allah. Sebelum tu saya merakamkan ucapan yang setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ya kepada Puan Ruzana Jajuri sebentar tadi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, dan juga kepada rakan-rakan ataupun pegawai-pegawai ya di unit semua manusia di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, kepada pengacara majlis kita pada pagi ini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Semoga insya-Allah pada pagi ini kita akan berkongsi sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman, sedikit berkaitan dengan urusan perkhidmatan ya. Maknanya sekarang ni dalam kita meneruskan apa yang kita panggil konsep betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Kerana ini adalah penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya teruskan perkongsian kita pada pagi ini, sekiranya kalau ada apa-apa soalan yang ingin tuan-tuan dan puan-puan bangkitkan, kalau ada apa-apa pandangan ya sepanjang saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh berkongsi melalui ruangan chatting yang disediakan. InsyaAllah kita akan sama-sama membantu apa jua permasalahan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin bangkitkan, ingin sharing dengan kita pada pagi ini, ataupun yang bersemangat untuk bercakap, mungkin bolehlah bertanya melalui boleh melalui mic itulah tersebut. Kalau on mic saya nampak, sebab saya tak nampak saya punya ruang chatting kan, tapi tak apa. Mungkin ada yang tanya nanti, mungkin dia akan appear dekat sini insya-Allah. Okey, sebelum tu bagi penyokong Itali, tahniah anda menang dengan England pada pagi ni Euro 2020, dan England teruskan kali terakhir menang 1966 peringkat internasional. Mungkin World Cup tahun depan England menang insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi ini, apa yang saya nak share ialah berkaitan dengan peraturan pegawai awam, pelantikan kenaikan pangkat. Saya yakin buku ni tuan-tuan dan puan-puan telah baca, terutama bagi mereka nak ambil exam. Dia akan baca buku ni, dan bagi mereka yang buat semua manusia, buku ni merupakan buku kitab utama kita dalam menyelesaikan, dalam mendepani semua isu-isu berkaitan dengan urusan pelantikan perkhidmatan. Mungkin ada yang telah tahu, dan mungkin ada yang boleh dianggapkan sebagai pakar dalam bab ni. Kita sama-sama refresh semula. Bagi mereka yang dah tahu, kita refresh. Bagi mereka yang belum tahu, kita ambil tahu. Bagi mereka yang memang tak buat langsung perkara ini, mungkin dia akan jadikan sebagai satu pengetahuan yang di mana suatu hari nanti dia sendiri akan terlibat. Sebab untuk urusan semua manusia ni, kita menguruskan manusia, dalam masa yang sama kita juga akan terlibat. Seperti contohnya, yang belum disah dalam perkhidmatan, dia perlukan pengesahan dalam perkhidmatan. Bagi mereka yang belum pilih pension atau pilih KWSP, mereka perlu untuk diberi tahu sama ada apa pentingnya KWSP itu, apa pentingnya pension tersebut, apa implikasi dia. Okey, cuma pada pagi ini kita akan berkongsi. Yang pertama, kita akan semak, kita akan sama-sama berkongsi berkaitan dengan apa itu pelantikan. Kaedah pelantikan, kita hanya biasa dengar pelantikan tetap, pelantikan kontrak. Ada lagi kaedah-kaedah pelantikan, kita pernah dengar guru interim. Kita pernah dengar pelantikan secara kontrak, MyStep yang telah berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 yang lalu. Dan juga kita akan tengok juga konsep-konsep berkaitan dengan pertukaran pelantikan. Perlu tak peletakan jawatan? Apa itu pelepasan jawatan? Bagaimana mengambil kira perkhidmatan lepas? Adakah meletak jawatan, pegawai meletak jawatan, kemudian
join mana-mana badan berkanun, pihak berkuasa tempatan sebagainya, apa implikasi kepada pencen dia, apa implikasi kepada perkhidmatan dia, layak ke dia bawa cuti-cuti dan sebagainya. InsyaAllah kita akan share perkara-perkara tersebut tuan-tuan dan puan, dan juga ada isu lately berkaitan dengan penetapan gaji permulaan. Ada pegawai-pegawai kita, guru-guru kita bertanya, dia kata sebelum masuk ke dalam perkhidmatan awam, dia dah ada PhD dah ada masters dah. Boleh tak kita beri penetapan gaji permulaan yang lebih tinggi? Yang tu pun kita akan share. Bagaimana keadaan seorang pegawai tersebut yang telah dilantik ke skim perkhidmatan yang lain, jawatan yang lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang, kemudian gagal disahkan dalam perkhidmatan, boleh tak dia balik ke dalam skim yang asal? Yang tu pun kita akan tengok tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekiranya kalau ada soalan, anytime boleh bertanya. Anytime boleh bertanya. Kita jadikan sesi ni mungkin sesi yang interaktif. Tak naklah bercakap seorang-seorang kat sini. Dah lah seorang-seorang je dalam bilik ni, dalam ke office ni. Dan saya tinggal seorang-seorang bercakap nanti insyaAllah. Okey, next slide. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok next slide. Okey, ini adalah ringkasan. Ringkasan kepada perjalanan urusan perkhidmatan yang di mana dimulakan dengan pelantikan. InsyaAllah kita akan datang nanti dalam ikut fasa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan yang diumumkan oleh yang berhormat Menteri Pendidikan baru-baru ni, kita akan dapat 18,000 lebih, 18,000 lebih pegawai perkhidmatan pendidikan. Yang ini nanti bila lapor diri, kita kena tengok berkaitan dengan isu-isu perkhidmatan ni nanti. Lapor diri, datang lapor diri, tak bawa surat mengesahkan dia sihat, tak bawa medical check up, kita nak buat apa dengan pegawai yang tak bawa ni? Lepas tu kita dapati bila medical check up bawa, kita dapati dia tidak sihat untuk dilantik. Apa yang kita perlu buat? Dalam keadaan yang PKP sekarang ni, datang-datang dokumen tak lengkap, tak tanda tangan, dia tak diakui dia punya akuan berkanun tersebut. Boleh tak kita terima pegawai ini? Dia akan pelbagai isu berkaitan dengan pelantikan tersebut. Yang dilantik boleh tak tangguh lapor diri? Dia kata dalam keadaan sekarang ni dia telah melahirkan anak. Dia kata boleh tak tangguh lapor diri? Apa implikasi penangguhan lapor diri tersebut? Termasuk tadi juga implikasi kalau macam pegawai datang lapor diri, tak bawa medical check up, dia kata medical check up dalam proses. Kita tak boleh terima pegawai lapor diri. Kita tidak boleh sebagai ketua jabatan, kita mesti tidak terima pegawai ini sehinggalah pegawai tersebut membawa laporan perubatan ataupun medical check up yang perlu dibawa pada hari lapor diri. Sebab setengah jabatan ada kita dapat tahu yang diterima juga. Dia terima juga lapor diri tersebut, walau bagaimanapun perkara tersebut kena rujuk dengan SPP, kena rujuk dengan SPP di mana ada kes diterima lapor diri, kemudian SPP keluarkan arahan untuk tangguh lapor diri pegawai. Pegawai datang kerja dah, dia dapat arahan tangguh lapor diri, tangguh pada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh SPP. Kemudian bila dah tangguh lapor diri, dia datang pada masa yang lapor diri berikutnya itu, dan tempoh perkhidmatan yang telah dihadir tersebut, dia pergi kutip pula gaji pegawai ni. Itu merupakan satu perkara yang kita perlu tengok. Sepatutnya tak payah kutip gaji dia kerana dia telah hadir lapor diri. Yang itu pandangan SPP lah. Okey, daripada aspek pelantikan ni tuan-tuan dan puan-puan, mana kita tahu berdasarkan kepada perenggan ataupun fasal 132/1 Perlembagaan Persekutuan, perkhidmatan awam yang terjemahkan dalam fasal 132 Perlembagaan Persekutuan, di mana dia ada perkhidmatan awam pendidikan, perkhidmatan awam persekutuan, perkhidmatan awam perundangan, perkhidmatan badan berkanun dan sebagainya, anggota tentera dan sebagainya. Itu tafsiran perkhidmatan awam. Nanti ada orang tanya perkhidmatan awam tu adakah meliputi badan berkanun? Ya, dia meliputi badan berkanun. Dia meliputi pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa negeri, di mana kaedah lantikan adalah sama di bawah perkara 132/1 Perlembagaan Persekutuan, insya-Allah.
Okey, dalam aspek pelantikan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dalam dia ada dinyatakan di mana bagaimana kaedah-kaedah pelantikan dibuat. Bila kita tengok buku perkhidmatan kerajaan tu, bila kita nampak muka surat pertama tu, pegawai telah dilantik secara tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan berkuasa mulai bila. Maknanya sekarang ni bila kita nak tahu tarikh pelantikan pegawai tersebut untuk urusan. Yang pertama urusan berkaitan perkhidmatan. Perkhidmatan tu macam mana? Untuk urusan kenaikan pangkat dia, kita nak tahu betul atau tidak dia servis dalam tempoh yang ditetapkan. Kalau guru untuk kenaikan pangkat dia ditetapkan berdasarkan time base 8863, maknanya 8 tahun tu yang telah dia berkhidmat, adakah boleh dimasuk kira lantikan pertama pegawai ini merupakan lantikan tetap ke, lantikan kontrak ke, lantikan sementara ke, atau lantikan yang kita panggil interim ke dan sebagainya. Jadi kita tengok pada muka surat pertama dalam buku perkhidmatan kerajaan itu merupakan kita anggap sebagai tarikh lantikan pertama pada bila kita kira tu. Tarikh lantikan pertama dikira apabila kita dapat tarikh lapor diri. Bukan tarikh yang diberikan oleh SPP. Mana SPP keluarkan surat sekian-sekian. Tapi tarikh lapor diri dia bila? Makna tarikh lapor diri merupakan tarikh lantikan pertama secara tetap. Lantikan interim tak kira, lantikan kontrak tak kira, lantikan selain daripada tetap atau sementara tak diambil kira. Yang tu kena jelas. Sebab bila kita tengok untuk urusan perkhidmatan, untuk urusan pencen, jangan ambil kira lantikan kontrak dalam perkhidmatan. Jangan ambil kira lantikan interim dalam perkhidmatan. Dan ada juga yang tanya, kenapa saya guru interim dilantik tetap, dia tak ambil backdated tarikh interim tersebut. Ada yang tanya, kenapa tak ambil? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ia tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya. Kelulusan Suruhanjaya, sebab ada yang di mana pegawai tersebut dilantik secara tetap berdasarkan kepada sebulan selepas senat bersidang apabila dapat iktisas dia. Tu ada. Sebulan selepas senat bersidang setelah dapat iktisas dia. Maka bila dah senat bersidang, lulus iktisas dia, lulus di IPG, maka pegawai dilantik pada tarikh sebulan selepas senat bersidang. Jadi dalam hal ini pegawai tak boleh dilantik secara backdated berdasarkan kepada tarikh dia berada dalam tempoh interim tersebut dan terpulang kepada Suruhanjaya untuk menetapkan mana-mana tarikh yang difikirkan sesuai bagi urusan pelantikan seseorang pegawai tersebut. Yang tu kena jelas prinsip Suruhanjaya kenapa pegawai tak dilantik dalam tempoh dia berada dalam jawatan interim atau tarikh yang dilantik interim oleh KPM, JPN dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada aspek pelantikan, dia ada sekiranya kalau pegawai tersebut tadi dilantik, contohnya pegawai tersebut PTPU N19 dilantik kepada PPT N27, N29, sebab baru ni ada kes di mana PPT, di mana PT N19 dilantik kepada N29, dia gagal disahkan dalam perkhidmatan N29 tersebut. Dia tanya, boleh tak dia kembali semula kepada grade N19? Okey, boleh tak dia dikembalikan semula? Berdasarkan pada PUA 1 2012, pegawai yang telah dilantik ke skim perkhidmatan yang lain di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan atau Suruhanjaya Pelantikan yang lain, kalau dia gagal disahkan disebabkan kelakuan dia, kegagalan dia, maka kalau nak balik semula ke grade 19 tadi, dia kena rujuk kepada prinsip. Yang pertama, prinsip dia kalau nak balik semula ke grade N19, Suruhanjaya yang melantik ke N29 tadi mestilah dari Suruhanjaya yang sama. Kalau dia daripada N19 SPA lantik kepada N29 SPA, boleh dikembali semula dengan syarat kebenaran ketua perkhidmatan, ada kekosongan jawatan. Itu syarat dia. Okey, kalau dia daripada SPP dah terlantik kepada SPA, dia nak balik semula kepada jawatan asal, jawapan dia tidak boleh. Okey.
Seterusnya, itu daripada aspek pelantikan yang di mana kita cerita pada pagi ini berkaitan dengan isu-isu yang berkenaan dengan pelantikan. Itu pelantikan, kita akan kongsi lagi beberapa isu berkaitan dengan perkhidmatan. Dalam perkhidmatan, sepanjang tempoh perkhidmatan tu dia ada pelbagai perkara. Pelbagai perkara. Contohnya kalau macam buku perkhidmatan kerajaan tu adalah yang nak pindah nama, tarikh lahir dan sebagainya dalam tempoh perkhidmatan tersebut salah tulis, salah pindah. Cerita bab buku perkhidmatan kerajaan ni dalam tempoh PKP dan tempoh PKPD ni ada yang bertanya. Dia tanya, boleh tak buku perkhidmatan kerajaan tu dibawa keluar daripada pejabat? Dibawa keluar daripada pejabat. Kita rujuk kepada surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan, Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan ataupun CGSO. Buku tersebut pada hakikatnya kena simpan dalam pejabat. Kalau boleh dibawa keluar pun dibawa keluar melalui proses-proses ditetapkan oleh CGSO dan juga Perkara 5 2020 untuk bawa keluar buku tersebut dalam masa yang sama. Pengeluaran buku tersebut untuk dibawa ke mana-mana atau dibawa balik untuk diupdate mestilah melibatkan perkara-perkara yang sangat penting sahaja. Kalau tak, dia tak boleh dibawa keluar kerana dia akan berpotensi untuk buku tersebut hilang dan sebagainya. Okey, selain itu pelepasan jawatan. Dalam aspek perkhidmatan, bila sebut pelepasan jawatan, tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud pelepasan jawatan? Apa maksud pelepasan jawatan? Pelepasan jawatan tu berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2015. Maksud ia ialah apabila seseorang pegawai mendapat atau menerima tawaran lantikan sama ada daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelantikan yang sama ataupun berlainan di kalangan 4 Suruhanjaya di peringkat persekutuan. Apa dia? Yang pertama SPA, SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Suruhanjaya Perkhidmatan Pasukan Polis. Antara 4 Suruhanjaya ni, kalau contohnya pegawai itu merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan guru, kemudian pergi temuduh ke exam online dan sebagainya, dilantik sebagai PTD, maka pegawai ini boleh melepaskan jawatan setelah menerima pelantikan. Saya dengar suara, ada soalan ke? Ada nak cakap apa-apa ke? Nak tanya ke tu? Kalau nak tanya boleh bertanya ya. Okey, insya-Allah. Alright. Okey, kalau ada yang nak tanya melalui ruangan chatting pun boleh. InsyaAllah kita akan semak, kita akan tengok pada ruangan chatting tersebut mana-mana yang ada yang bertanya. Okey, saya ulang balik tadi, mana-mana pegawai yang dilantik antara 4 Suruhanjaya. Saya nak bezakan antara pelepasan jawatan dan peletakan jawatan. Ada beza antara keduanya. Maksudnya sekarang ni, kalau pegawai A tadi tu dilantik dari pegawai tu asalnya sebagai guru dilantik oleh SPP. Kemudian dapat tawaran sebagai contohnya pegawai tadbir dan diplomatik atau pegawai teknologi maklumat yang dilantik oleh SPA. Pegawai tadi kalau nak terima jawatan dalam Suruhanjaya yang berlainan antara 4 Suruhanjaya tadi, pegawai dia kehendaki melepaskan jawatan. Melepaskan jawatan. Dia tak ada letak jawatan, melepaskan jawatan. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, ada juga yang bertanya kalau seorang guru, seorang guru dia telah disahkan dalam perkhidmatan. Okey, kemudian untuk pelantikan ke jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, dia ada kursus, kita panggil kursus pre-service. Kalau dulu kita kursus tersebut in service. Kursus dalam perkhidmatan, ini kursus sebelum masuk perkhidmatan pre-service. Macam contohnya dia kena dapatkan diploma pengurusan awam atau DPA sebelum dilantik. Tempoh tersebut dianggap sebagai cuti belajar tanpa gaji kepada pegawai ini tadi. Itu kalau pegawai itu telah dilantik dan disahkan dalam perkhidmatan. Kalau pegawai tadi belum lagi disahkan dalam perkhidmatan, maka pegawai tadi tu kena dia kena letak jawatan. Dia kena letak jawatan, kemudian pergi hadir kursus tersebut dan baru dilantik oleh SPA. Kerana dalam konsep ini tuan-tuan dan puan-puan, pegawai yang disah dalam perkhidmatan dianggap cuti tanpa gaji. Pegawai-pegawai kontrak
Pegawai-pegawai yang apa tu, yang belum disahkan dalam perkhidmatan, yang tu dia kena letak jawatan sebelum dia join program yang apa tu diarahkan oleh pihak berkuasa menanti SPA untuk dapatkan jawatan PTD tadi itu. Sebab ini ada beberapa isu yang ditanya kepada kementerian. Bagaimana kedudukan pegawai ini apabila dia menerima jawatan yang mensyaratkan proses pengajian dulu. Maknanya dia pergi belajar dulu, dia pergi kursus dulu, baru dilantik. Ya. Begitu juga dengan contohnya pegawai tersebut PTN 19. Kemudian dilantik ataupun diminta untuk hadir kursus jawatan paramedik contohnya. Dia dapat tawaran lantikan daripada SPA untuk skim paramedik, jururawat contoh. Sebelum jadi jururawat, dia kena hadir 3 tahun kursus di mana-mana ILA di bawah Kementerian Kesihatan. Kalau pegawai ini tadi telah disahkan dalam perkhidmatan, dia layak untuk menerima cuti belajar tanpa gaji sebelum dilantik sebagai seorang jururawat kelak. Mana ini pernah perkara-perkara yang biasa berlaku. Okey. Itu kita sebut berdasarkan kepada pelepasan jawatan di mana daripada jawatan A ke jawatan B dalam Suruhanjaya yang sama atau berbeza di kalangan 4 Suruhanjaya di peringkat federal ataupun peringkat persekutuan. Seperti mana saya sebut tadi, dia perlu buat pelepasan jawatan berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2015. Okey. Seterusnya, istilah peletakan jawatan. Istilah peletakan jawatan ni secara umumnya peletakan jawatan ni perlu dibuat apabila seseorang pegawai itu yang pertama dia tak nak kerja dah dengan kerajaan. Dia tak nak kerja dah dengan kerajaan. Dia boleh letak jawatan. Ingat, peletakan jawatan merupakan hak pegawai. Ada 2 je hak pegawai dalam perkhidmatan awam. Yang pertama, peletakan jawatan. Yang kedua, gaji apabila hadir bertugas. Kalau dia hadir bertugas sehari, dapatlah gaji dia sehari. Kalau dia hadir bertugas 2 hari dalam bulan tu, dia untung sikitlah. Dia dapatlah gaji 2 hari hadir dalam bertugas dalam bulan tersebut, ditambah dengan hari-hari cuti kelepasan am, cuti umum dan cuti penggal persekolahan berdasarkan kepada Surat Edaran JPA bertarikh 24 September tahun 2019. Maknanya ada tarikh surat tu, memang kalau dah hadir 2 hari je dapat gaji. Tambah dengan cuti-cuti rehat, tambah dengan cuti umum, cuti perayaan atau cuti penggal persekolahan dalam bulan tersebut. Itu hak pegawai untuk menerima gaji dan juga hak pegawai untuk meletakkan jawatan. Kenapa dia hak pegawai? Kerana pegawai boleh meletakkan jawatan pada tempoh-tempoh yang dia fikirkan sesuai. Contohnya, saya nak letak jawatan 24 jam. Dia boleh letak jawatan 24 jam. Saya nak letak jawatan, tapi syarat utama peletakan jawatan kena bagi notis sekurang-kurangnya 30 hari. Tapi pegawai boleh untuk meletakkan jawatan dalam tempoh 24 jam dengan syarat pegawai kena bayar balik 1 bulan gaji sebagai ganti notis. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, cuti tanpa gaji boleh diambil kira untuk notis peletakan jawatan. Berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2015, peletakan jawatan boleh dibuat dalam tempoh 30 hari notis, ataupun tak cukup 30 hari notis, dia kena bayar 1 bulan gaji. Kalau pegawai tak bayar 1 bulan gaji, boleh tak dia letak jawatan? Boleh atau tidak pegawai letak jawatan kalau tak bayar sebulan notis ni? Jawapan dia boleh. Ketua jabatan dia tak boleh halang pegawai untuk letak jawatan walaupun pegawai sedang dalam kontrak. Pegawai ada ikatan-ikatan tertentu dengan kerajaan. Pegawai ada hutang yang belum dibayar dengan kerajaan. Pegawai ada notis yang tak cukup tadi untuk
patut dia kena ambil 30 hari tapi tak cukup 30 hari, dia kena bayar sebelum gaji. Dia boleh diberikan kebenaran. In fact, tak perlu pun ketua jabatan sama ada bagi kebenaran atau tidak. Kerana dalam aspek peletakan jawatan, ketua jabatan hanya mengambil maklum sahaja. Ya, hanya boleh mengambil maklum saja. Tapi apa jadi pada kontrak-kontrak tadi? Yang itu tindakan ketua jabatan kena susuli balik dengan kepegawai ini tadi untuk dapatkan sama ada dia pecah kontrak, dia kena bagi surat-surat kita panggil notis tuntutan ganti rugi ke, bagi surat-surat mahkamah ke, tindakan-tindakan yang perlu dikenakan kepada pegawai ini tadi. Letak jawatan, terus letak jawatan. Okey, sebab ada juga kes yang di mana kita tanya dia, pegawai dah letak jawatan dah sebulan lebih, kenapa masih lagi bayar gaji? Jawapan dia kata, kita belum dapat surat kelulusan daripada kementerian lagi. KPPM tak keluarkan surat. Kan biasa KPPM keluarkan surat, dia kata kalau pergi letak jawatan. Sebab tu kita orang bayar gaji dia lagi. Itu merupakan satu kesilapan yang paling besar yang telah dilakukan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, apabila pegawai tersebut telah meletakkan jawatan, ketua jabatan di peringkat JPN, di peringkat PP dah ambil maklum dan pegawai tersebut telah cukup pun notis. Telah dia contohnya letak jawatan kuat kuasa pada 1 Februari 2021. Makanya pada hari tersebut kuat kuasa 1 Februari, maka 1 Februari tersebut dan ke atas tak perlu dah bayar gaji. Kita kena stopkan gaji dia. Ni kata kenapa bayar gaji dia lagi? Kerana surat kementerian belum keluar, dia kata. Surat KPPM belum keluar. Kan biasa surat KPPM keluar, ketua perkhidmatan mengambil maklum peletakan jawatan pegawai. Tunggu surat tu barulah dia nak stop dengan gaji. Sebenarnya itu merupakan kesilapan yang paling besar dan dia akan menyukarkan keadaan satu jabatan tersebut. Apa yang berlaku bila kau dah letak jawatan? Sah peletakan jawatannya. Dah dia ambil maklum oleh ketua jabatan dan dah berkuat kuasa, kita kena stopkan gaji dia. Tak perlu tunggu surat daripada KPPM kerana surat KPPM itu merupakan hanyalah sebagai ketua perkhidmatan mengambil maklum akan perkara berdasarkan PP1 2015 tadi telah dibuat. Maknanya ada beberapa kes yang di mana gaji masih dibayar kerana kata tak dapat lagi surat kelulusan KPPM. Peletakan jawatan tak perlukan kelulusan. Itu jelas ya. Dalam PP1 2015 jelas peletakan jawatan. Tak perlukan kelulusan. Okey. Itu yang pertama bab peletakan jawatan. Untuk tak nak lagi berkhidmat. Yang kedua, peletakan jawatan dilakukan apabila pegawai menerima jawatan lain. Ini ada juga yang bertanya. Dia kata, apa implikasi peletakan jawatan tersebut? Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan PP1 2015 yang dibaca dengan peraturan-peraturan pencen 1980 yang dipinda pada 1 Januari 2012, peletakan jawatan seorang pegawai yang menerima jawatan lain dalam mana-mana badan berkanun, badan berkanun, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan. Contoh pihak berkuasa tempatan di BKL, Majlis Bandaraya Shah Alam contohnya, Majlis Bandaraya Subang Jaya contohnya. Jadi dia dapat tawaran tersebut, dia kena letak jawatan. Universiti Kebangsaan Malaysia, UPSI contohnya kan. Itu antara universiti awam di Malaysia. Tapi kalau UIA macam mana? Universiti Islam Antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa bukan badan berkanun. Dia public listed universiti tapi dia bukan badan berkanun kan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1967 di bawah Akta Syarikat. Jadi kalau mereka nak ke Universiti Islam Antarabangsa, dia sama ada bersara pilihan, bersara pilihan kalau cukup umur ataupun letak jawatan, tapi perkhidmatan sebelum tu tak diambil kira lah, tak ada sebab dia swasta. Universiti Islam Antarabangsa ialah universiti swasta. Yang kita memang di dalam public listed university tapi daripada aspek perkhidmatan
kita tak boleh kerana dari Universiti Islam Antarabangsa dia tak ada pencen pun yang mereka yang berkhidmat di sana. Okey. Okey, sekarang ni saya nak fokuskan yang menerima jawatan ni tadi dalam kuasa berkanun, badan berkanun. Guru-guru kita yang dilantik sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang dilantik sebagai pensyarah di Universiti Malaya dan sebagainya. Mereka ini dilantik. Perkara yang pertama dia kena buat letak jawatan. Letak jawatan tu kena bagi notis sekurang-kurangnya 30 hari notis. Kalau dia tak cukup 30 hari, katalah universiti tu nak dia berkhidmat dalam tempoh 2 minggu, dia boleh letak jawatan dengan syarat dia mohon pemendekkan notis peletakan jawatan. Yang itu ketua jabatan ada kuasa untuk luluskan atau tidak. Peletakan jawatan tak perlukan kelulusan, tapi pemendekkan notis peletakan jawatan untuk menerima jawatan yang telah ditawarkan oleh universiti tadi mengkehendakkan pegawai ini memohon pemendekkan notis sekiranya tempoh tu tak cukup 30 hari. Apa jadi kalau ketua jabatan tak benarkan pemendekkan notis itu berlaku? Kalau ketua jabatan tak benarkan, maka pegawai ini wajib membayar 1 bulan gaji. Wajib membayar 1 bulan gaji pokok menggantikan notis yang pemendekkan tadi tu gagal diperoleh atau ketua jabatan tidak meluluskan. Yang tu ada beza tu, notis yang tak cukup notis dengan yang peletakan jawatan. Peletakan jawatan pegawai dah boleh pergi kerana dia hanya ketua jabatan yang dia perlu ambil maklum sahaja. Okey, apa jadi kepada proses-proses seterusnya? Maksud saya ialah bagaimana tempoh perkhidmatan pegawai. Tempoh perkhidmatan pegawai bersama-sama dengan KPM berapa lama sekalipun, 15 tahun ke, 16 tahun ke, itu boleh diambil kira untuk faedah persaraan walaupun tadi itu diletak jawatan. Kerana peraturan-peraturan pencen 1980 kalau kita baca, kalau kita tengok dengan perenggan 6/1/AA perintah peraturan-peraturan pencen telah dipinda mana-mana pegawai yang dilantik meletakkan jawatan untuk menerima jawatan lain daripada badan berkanun dan sebagainya, tempoh perkhidmatan yang sebelum itu akan diambil kira hanya untuk faedah persaraan sahaja. Maknanya kalau ditanya apa jadi tempoh perkhidmatan, boleh tak untuk dikira untuk kenaikan pangkat? Tertakluk kepada lembaga kenaikan pangkat badan berkanun tersebut. Tertakluk kepada itu. Dan apa lagi implikasi dia? Implikasi dia cuti-cuti tadi yang dia ada berbaki tak boleh dibawa ke badan berkanun itu, termasuklah GCR yang telah dikumpulkan. GCR yang telah dikumpulkan di KPM katalah dah ada 180 hari, yang itu tak boleh bawa langsung ke badan berkanun dan dikira kosong semula. Yang ini boleh rujuk kepada Seksyen 4, Seksyen 4 Akta Pencen 1980. Badan berkanun dibayar GCR-nya oleh badan berkanun itu sendiri dan pegawai-pegawai dalam perkhidmatan persekutuan dibayar oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Ada perbezaannya di situ, ya. Tempoh perkhidmatan tak boleh dibawa hanya untuk faedah persaraan. Itu pun pegawai kena mohon. Kita panggil permohonan percantuman perkhidmatan lepas. Pencantuman perkhidmatan lepas berdasarkan kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2003, pengurusan pencen pegawai awam. Maknanya PP 4 2003, sebelum dia pencen sekurang-kurang lagi 2 tahun nak pencen, dia boleh mohon untuk percantuman perkhidmatan lepas. Kalau tak mohon apa jadi? Tak dapatlah. Kalau dia tak mohon, dia tak dapat untuk menikmati faedah persaraannya yang dia pernah berkhidmat dengan KPM sebelum ni. Dia kena mohon dan dapatkan kelulusan JPA, maka perkhidmatan tersebut akan dicantumkan. Itu kelulusan di peringkat JPA, ya. Dia bukan automatik. Sebab ada kes baru ni, dia nak pencen dah, dia tak buat yang itu. Dia tak cantumkan, kemudian dia query, JPA query, kenapa perkhidmatan sebelum ni tak dicantumkan, tak dimohon. Jadi dia kena mohon. Dia kena mohon untuk dapatkan percantuman tersebut. Dan percantuman perkhidmatan lepas tu tertakluk. Dia ada tertakluk dia. Tertakluk kepada pegawai yang hanya dilantik
hanya letak jawatan selepas 1 Januari 2012. Ya. Kenapa saya kata 1 Januari 2012? Kerana ada perbezaan dia. Sebelum 1 Januari 2012, mana-mana pegawai yang nak dilantik ke dalam badan berkanun, badan berkanun, dia perlu dapatkan pelepasan dengan izin daripada ketua perkhidmatan. Contoh, guru tersebut bertugas di KPM dah 20 tahun contohnya kan. Dia letak jawatan kerana menjadi pensyarah UKM pada tahun 2011. 2011 letak jawatan. Ingat tadi 1 Januari 2012 dia punya cut of date dia. Dia punya tarikh dia 1 Januari 2012. Tapi dia letak jawatan 2011. Kita pun nak buatlah pencantuman perkhidmatan dia. Bila tengok-tengok, oh rupanya pegawai ni tadi bila letak jawatan 2011 tak dapat pelepasan dengan izin. Berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 280. Dia tak dapat pelepasan dengan izin daripada ketua perkhidmatan, maka tempoh perkhidmatan yang sebelum tersebut tak boleh diambil kira. Itu berlaku 2011. Tapi mulai 1 Januari 2012 tak perlu dah dapat pelepasan dengan izin daripada ketua perkhidmatan. Pegawai hanya perlu letak jawatan, lapor diri, dapatkan permohonan, kemudian buat permohonan pencantuman perkhidmatan lepas tanpa ada syarat-syarat pelepasan dengan izin tadi. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas berkaitan perkara itu sebab yang ini ya di peringkat kementerian kita banyak menerima kes-kes daripada jabatan-jabatan pendidikan negeri. Okey. Alright. Boleh saya tunggu? Ada Tuan, nak tanya ke tu? tanya? Ya, saya Roslyn daripada PPD Hulu Selangor. Ya puan, puan. Sila puan. Berkenaan dengan permohonan pencantuman perkhidmatan yang lepas, selepas 1/1/2012 tu, kiranya pegawai masih lagi belum buat permohonan tetapi kini dalam perkhidmatan di universiti dan masih lagi berkhidmat, masih bolehkah pegawai tersebut memohon kepada JPA untuk permohonan pencantuman perkhidmatan lepas? Okey, terima kasih soalan puan ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana saya sebutkan tadi di awal tadi, permohonan pencantuman perkhidmatan lepas seperti mana yang digariskan dalam Perkeling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2003, Panduan Pengurusan Pencen Pegawai Awam, dia menetapkan pegawai boleh mengemukakan permohonan selewat-lewatnya 2 tahun sebelum pegawai bersara wajib atau bersara pilihan. 2 tahun sebelum, ya. Maksudnya sekarang ni kalaulah dia seelok-eloknya dapat dia masuk ke universiti tersebut, mohon dia terus. Seelok-eloknya. Tapi kalau selewat-lewatnya 2 tahun sebelum lah. Maknanya kalau kita tengok balik, kalau perkhidmatan dia ada lagi 4 tahun, dan lagi 3 tahun, kita boleh remind kat dia lah. Maknanya permohonan tu mesti dibuat. Dan kita akan di peringkat kita kalau diminta buku-buku perkhidmatan atau salinan-salinan berkaitan dengan urusan perkhidmatan tersebut, kita boleh kemukakanlah kepada universiti. Tapi sepatutnya benda tu dah ada lah di universiti, dia akan bawa lah semula buku-buku yang telah dipatut dia bertukar tadi tu. Jadi dalam hal ni berdasarkan Perkeling 4 2003 Panduan Pengurusan Pencen Pegawai Awam, maksudnya sekarang ni pegawai kena mohon selewat-lewatnya 2 tahun sebelum bersara daripada perkhidmatan awam. Alright. Terima kasih Tuan. Soalan seterusnya, boleh. kini melihat kepada pegawai yang mengambil option pencen. Bagaimana pula dengan pegawai yang contoh tadi 15 tahun servis di KPM kemudian mahu pergi ke universiti tu, dia buat option KWSP. Adakah apakah tindakan kita sebagai yang melaksanakan perkhidmatan ni perlu buat jika dia ambil option KWSP? Okey, menarik soalan ni. Saya suka soalan ni. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila seseorang pegawai itu menerima ataupun memilih option KWSP, memilih option KWSP. Okey. Prinsip yang pertama, masuk ke badan berkanun atau pihak berkesempatan ataupun pihak berusaha negeri masih lagi guna pakai Perkeling 1 2015, dia kena letak jawatan. Namun, prinsip untuk mengambil kira perkhidmatan lepas dalam hal ni tuan-tuan dan puan-puan tertakluk kepada langkah yang berikutnya. Maksud langkah berikutnya ialah di mana tuan-tuan dan puan-puan pegawai ini tadi apabila dia pilih KWSP, bila masuk dalam perkhidmatan yang satu lagi ni tadi, badan berkanun tadi, pegawai tadi boleh di-offer semula.
untuk pilih pencen. Pegawai ini boleh di-offer semula untuk pilih pencen. Okey, maka bila pegawai ni pilih pencen, dia akan berpencen sebagai pegawai yang pilih pencen. Berdasarkan mana? Berdasarkan kepada, kalau kita rujuk Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 15 tahun 2001. Mana-mana pegawai yang dilantik, kemudian letak jawatan. Letak jawatan. Apabila dia letak jawatan, pegawai ini masuk ke dalam badan berkanun, dia boleh diberikan option semula untuk option pencen atau kekal KWSP. Bila pilih dia pencen, maka pegawai tersebut dianggap pegawai berpencen. Maka apa jadi tempoh perkhidmatan yang sebelum tu? Boleh diambil kira untuk tujuan persaran apabila dia pencen pada umur 60 nanti. Tapi kalau dia kekal KWSP, bila cukup perkhidmatan, maka perkhidmatan KWSP di sebelah KPM tadi dengan perkhidmatan KWSP di peringkat universiti tadi, dia akan cantumkanlah di bawah akta, di bawah akta 452 akta KWSP tahun 1991. Dia akan gunakan akta tersebut untuk mencantumkan perkhidmatan yang KWSP di peringkat KPM dan di tempat yang dia berkhidmat sekarang. Cukup umur 55 ke 60, dia bolehlah keluar KWSP dia. Ataupun dia bolehlah mohon air citra hari ni. Kalau dia ada keperluan, dia boleh mohon air citra, air lestari, air bunga je belum. Ya. Okey, jelas ya Puan? Ada soalan tambahan? Jelas Tuan, terima kasih. Alright, terima kasih. Alright, ada soalan lain nak tanya? Saya tak pasti kenapa saya nampak ruangan chatting kat sini. Tapi tak apa, kalau nak tanya boleh tanya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, tadi yang termasuk untuk badan berkanun, sekiranya daripada kerajaan persekutuan dia nak masuk ke kerajaan negeri atau PBT masih sama juga atau ada kaedah lain? Berdasarkan kepada PP 1 2015, Perkeliling Perkhidmatan 1 2015, kaedah dia sama. Pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan ataupun badan berkanun memerlukan pegawai meletakkan jawatan. Prinsip dia, mana-mana pegawai yang nak bertukar atau dilantik dalam 4 Suruhanjaya di peringkat persekutuan sahaja perlu pelepasan. Apa dia tadi? Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran telah bertukar secara rasminya kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan mulai 2 Februari 2021. Kita panggil Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan mulai 2 Februari 2021. Begitu juga dengan gelaran Ketua Pengarah Pelajaran telah dipinda dari akta tersebut telah dipinda kepada Ketua Pengarah Pendidikan mulai 22 Jun tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Suruhanjaya Pendidikan, Ketua Pengarah Pendidikan. Kita tak panggil lagi Ketua Pengarah Pelajaran, kita panggil Ketua Pengarah Pendidikan mulai 22 Jun 2021. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan kita panggil mulai 2 Februari 2021. Okey, yang tu yang pertama. Seterusnya, kalau ada 4 Suruhanjaya tadi, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Pasukan Polis, Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman. Antara 4 Suruhanjaya ni, dia nak pindah daripada sini ke sini ke, sini ke sini ke, dia perlu buat pelepasan jawatan. Implikasi pelepasan jawatan, pegawai-pegawai tadi tu GCR dia tak hilang. GCR dia tidak hilang. Maksudnya sekarang ni dia boleh bawa GCR dia kepada tempat yang dia nak pergi tadi tu. Dan kalaulah sebelum dia pilih KWSP, dia pilih KWSP, dia daripada cikgu nak dilantik kepada PTD contoh. Dia dah pilih KWSP dah. Buat pelepasan jawatan, KWSP dia tidak boleh dipinda, tidak boleh ditukar. Dia berbeza dengan badan berkanun tadi kerana prinsip di situ ada peletakan jawatan. Okey, kalau kita rujuk berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan 15 tahun 2001, mana-mana pegawai yang pilih KWSP, dia boleh diberikan option sekali lagi untuk pilih pencen apabila prinsip peletakan jawatan itu berlaku. Tetapi kalaulah dia sebelum ni KWSP, daripada SPP tukar kepada SPA pula, KWSP dia kekal.
Jangan pula nanti dia pindah daripada jadi cikgu, lepas tu dia dapat jadi PTD, lapor di KJPN Selangor contohnya kan. Cik boleh tukar cik punya KWSP kepada pencen kerana cik dia buat pelepasan jawatan. Itu tidak boleh berlaku. Kerana kena jelas kat situ berdasarkan PP 15 tahun 2021, mereka yang pilih KWSP sahaja yang boleh dipinda ataupun diberi option semula apabila bertukar ke pihak berkuasa negeri, badan berkanunan, pihak berkuasa tempatan. Jelas ya Puan Tuan, ada satu soalan lagi lah Tuan. Boleh, soalan tambahan silakan. Untuk mereka pegawai yang letak jawatan sebelum 1/1/2012, dia tidak dapat pelepasan daripada ketua jabatan dia, tidak dapat pelepasan letak jawatan dengan izin. Dia punya kesan, kalau dia ambil option pencen, faedah persaraan tidak dikira lah, tidak diambil kira lah sebagai servis dia 15 tahun tu. Kalau dia ambil KWSP, apa kesan dia Tuan? Okey. Kalau dia ambil KWSP, dia tak ada kesan lah. Dia tak ada kesan sebab dia akan dikumpul balik KWSP dia tadi tu. Maknanya sekarang kekal KWSP, tempat sama pun kekal KWSP. Yang kerajaan Carom tu dapat juga? Okey. Tak. Dia akan berdasarkan kepada Akta KWSP, Akta 452 tadi, dia akan dapat berdasarkan kepada apa yang disyaratkan oleh KWSP. Bila dia dah cukup perkhidmatan dia, pegawai hanya boleh keluarkan duit KWSP apabila telah bersara wajib daripada perkhidmatan awam. Itu kena jelas. Bila telah bersara wajib, maknanya dia kalau dia bersara 60, umur 60 dia kata lantik sebelum 2011 kan, katalah umur 58, dia katalah bersara 58 ke 56 ke 55 ke, dia hanya boleh keluarkan duit dia pada masa itu. Tertaluk pada Akta KWSP lah, maknanya dia akan dapat semualah akaun duit dalam tu. Maknanya sekarang ni dia tak adalah istilah terputus perkhidmatan dia, tak boleh ambil kira perkhidmatan ke. Orang ambil KWSP ni, dia letak jawatan ke, dia dibuang kerja ke, KWSP ni dia tak hilang. Cukup umur yang perlu boleh dikeluarkan KWSP tadi, maka dia akan dapatlah duit KWSP dia. Sama ada caruman kerajaan boleh keluar atau tidak, yang tu tertaluk kepada Akta KWSP. Dia dianggap sebagai carum majikan, boleh dikeluar atau tidak, itu tertaluk kepada Akta KWSP, Akta 452 tadi. Cuma saya nak sampaikan prinsipnya tadi, pilih KWSP, letak jawatan. Cukup umur, dia akan dapat duit KWSP dia. Duit itu tak terjejas. Duit tersebut tidak terjejas. Okey. Okey, ada soalan tambahan? Soalan lain? Okey. Right. Seterusnya, berdasarkan kepada saya dah sebut tadi kan, peletakan jawatan dah cerita, pelepasan jawatan je. Sebab kita hanya share, kita akan cerita, kita akan kongsi berkaitan dengan share isu-isu yang berlaku. Isu-isu yang berlaku di keliling kita. Sebab kalau nak baca berkeliling, tuan-tuan dan puan boleh baca. Nak baca slide, tuan-tuan dan puan boleh baca. Dan slide saya ni saya dah bagikan kepada tuan-tuan dan puan di awal-awal lagi untuk tuan-tuan dan puan sama-sama baca. Okey. Bila dah sebut pasal perkhidmatan tadi, dia ada juga istilah perkhidmatan yang lain. Okey, kenaikan pangkat. Yang ni kita tak cerita kenaikan pangkat lah sebab kita fokus berkaitan usaha perkhidmatan, pertukaran, pinjaman. Peminjaman itu sebab kita biasa dengar orang kata dipinjamkan ke sekolah, dipinjamkan ke PPD. Tuan-tuan dan puan-puan, istilah pinjaman tersebut tidak tepat kalau itu kedudukan yang digunakan. Pinjaman ni berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 12 tahun 2008, dibaca dengan SPP 2 tahun 2012. Yang ini bermaksud pinjaman ataupun dia ada satu lagi kawan dia, pertukaran sementara. Peminjaman ni bermaksudnya guru kita, staf kita, pegawai kita ditempatkan, contoh di PADU. Pernah dengar PADU kan? Di Simeo, pernah dengar kan? Di UNESCO sebagai attaché contohnya kan. Kita boleh gunakan istilah itu, kita panggil peminjaman ataupun pertukaran sementara. Peminjaman mana-mana pegawai yang ditempatkan di badan berkanun, ditempatkan di swasta, ditempatkan di agensi-agensi antarabangsa. Kalau pertukaran sementara, kita tempatkan pegawai-pegawai kita dalam kalangan agensi-agensi kerajaan di antara 4 Suruhanjaya tadi itu, iaitu agensi persekutuan. Contohnya, pegawai ditukar sementara ke jawatan terbuka.
Contoh jawatan terbuka. Contoh kalau dulu kaunselor ada jawatan terbuka. Di bahagian matrikulasi ada jawatan terbuka. Maksud jawatan terbuka ni ialah satu jawatan yang di mana dia tidak tetapkan mana-mana skim. M boleh masuk, DG boleh masuk, S boleh masuk, A boleh masuk, B boleh masuk. Dia tak tetapkan mana-mana skim. Dia cuma tetapkan skop tugas tapi skim dia tidak ditetapkan. Itu kita panggil jawatan terbuka. Mana cikgu boleh masuk, pegawai teknologi maklumat boleh masuk, PTD boleh masuk. Tapi kalau jawatan tu telah ditutup, kita tak panggil ditutup, atau telah ditetapkan skim perkhidmatan. Contoh sebelum ni, kaunselor kita tak tetapkan skim perkhidmatan. S mungkin boleh masuk, DG mungkin boleh masuk. Tapi bila dah tetapkan kepada skim DG, maka dia bukan lagi jawatan terbuka. Jadi dia boleh dibuat pengisian secara biasa. Tak perlukan lagi proses-proses pertukaran secara peminjaman ataupun pertukaran sementara. Kerana proses pertukaran secara peminjaman ini dia ada tempoh. Berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 12/2008 tadi tu yang dibaca dengan SPP 2/2012 maksimum 2+2+1. Cukup 5 tahun dia kembali semula kepada ibu dia asal ataupun KPM. Dia berbeza ya, dia berbeza dengan kader. Kader tu pula dia bukan jawatan terbuka. Ditempatkan kepada mana-mana agensi yang telah menetapkan perjawatan dia sebagai skim perkhidmatan yang ada di mana-mana yang ada di kementerian lain. Contohnya di penjara, di maktab tentera diletakkan satu skim perkhidmatan DG kat situ. Dia dah tetapkan, dia bukan terbuka. Dia letakkan skim DG dekat situ, maka orang KPM boleh ke maktab tentera untuk mengisi pos DG. Di Intan, Institut Tadbiran Awam Negara, di Intan ada pos DG. Kita boleh letakkan cikgu kita di Intan untuk mengajar bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan sebagainya. Jadi itu kita panggil jawatan kader di mana jawatan tersebut telah ditetapkan skim perkhidmatan dia tetapi berada di kementerian lain dalam perkhidmatan awam persekutuan. Okey. Kalau peminjaman tadi kita jawatan terbuka, begitu juga dengan pertukaran sementara. Jelas ya? Alright. Kursus tata tertib pelaksanaan gaji, jawatan kumpulan. Jawatan kumpulan ni kita akan share besok insya-Allah. Okey. Kalau ada soalan berkaitan dengan perkhidmatan ini secara ringkas dan isu-isu yang saya biasa jumpa. Dan seterusnya penamatan perkhidmatan. Penamatan perkhidmatan dia ada banyak. Kalau kita sebut bersara saja, ya, nanti kita akan share ada 11 jenis bersara. Yang di mana kita biasa dengar cuma bersara pilihan, bersara wajib, bersara atas sebab kesihatan. Nanti kita perincikan lagi 11 jenis bersara yang kita perlu tahulah. Antara persaraan yang tak biasa kita dengar apabila seseorang pegawai itu menerima kewarganegaraan negara lain. Contoh malam tadi Itali menang bola, tak jadi warga negara Itali lah dia kata. Sebab Itali menang bola dia kata. So Itali mesti kuat main bola, so dia nak pergi ke Itali. So dapat warga negara Itali, dia boleh dibersarakan. Dia boleh dibersarakan di bawah Seksyen 10, 5E Akta Pencen tapi tak dapat pencen pun. Itu salah satu contoh penamatan perkhidmatan. Dan dalam aspek penamatan perkhidmatan ni, yang pertama dia boleh ditamatkan oleh kerajaan. Yang kedua, dia boleh mohon untuk ditamatkan. Maksud mohon untuk ditamatkan, bersara pilihan lah. Di bawah Seksyen 12 Akta Pencen, dia mohon untuk dia itu ditamatkan perkhidmatan. Maknanya bila mohon bersara pilihan, kita luluskan dia, maka pegawai tersebut telah ditamatkan perkhidmatan. Kita akan cerita detail lagi bersara pilihan nanti pada hari Rabu insya-Allah. Okey, begitu juga dengan bersara atas sebab kesihatan. Lebih-lebih lagi bersara atas sebab kesihatan sekarang ni kan telah ditambah baik melalui Perkeling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2021. Yang tu pun kita akan cerita detail berapa dia dapat, berapa kemudahan-kemudahan yang banyak dan sebagainya. Maklumlah bekerja bawah 8 tahun, dia bersara atas sebab kesihatan, dia dapat seolah-olah berkhidmat 20 tahun. Panjang cerita dia tu. InsyaAllah kita akan cerita nanti. Okey, peletakan jawatan sudah cerita tadi, meninggal dunia dalam perkhidmatan, ada kaitan dengan persaraan dan buang kerja. Buang kerja ni pun ada satu kes ya, ada kes yang di mana orang tanya,
pegawai tersebut dia tak hadir bertugas dalam tempoh 3 tahun. Tiba-tiba datang semula ke pejabat. Apa kita nak buat dekat dia? Kita tak boleh kata, encik dah tak datang 3 tahun, kita anggap cik dibuang kerja. Tak boleh. Tak ada anggap-anggap dekat sini. Selagi mana pihak berkuasa tata tertib, lembaga tata tertib, tak ada mengeluarkan surat bahawa tuan disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman berdasarkan kepada perenggan 38(G dalam perintah dalam peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993, PUA 395/1993, maka pegawai masih lagi pegawai awam. Saya ulang, berdasarkan kepada peraturan 38(G dalam peraturan pegawai awam, kelakuan tata tertib 1993 atau PUA 1, PUA 395/1993. Maka tak ada surat tu, pegawai masih lagi pegawai awam. Apa yang perlu dibuat? Kita terima pegawai tu datang lapor diri macam biasa dan bekerja macam biasa. Gaji dia macam mana? Gaji datang pada masa itu kita bayarlah dulu gaji dia pada masa yang dia ada depan kita, grade yang sekarang ni. Kedudukan yang sebelum itu, yang itu kita proses urusan tata tertib. Dan kita pernah terima pegawai datang daripada bulan 1 sampai bulan 10, kerja bagus dah ni. Dah dapat gaji 10 bulan. Tiba-tiba keluar keputusan tata tertib, pegawai dibuang kerja berdasarkan perenggan 38G tadi tu. Dibuang kerja berdasarkan perenggan 38G mulai 1 Februari 2020 contohnya kan. Dia tanya pula, macam mana tempoh yang dia dah kerja ni tadi? Kita kena minta balik tak emolumen dia? Kita kena minta balik tak emolumen dia? Dia dah datang kerja, sampai setahun datang kerja ni, kita dah bayar gaji. Tiba-tiba keputusan lembaga tertib backdated bulan 2. Bulan 3 bayar gaji, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita nak kutip balik tak? Jawapan dia berdasarkan surat edaran JPA bertarikh pada tahun 1988 telah menetapkan mana-mana pegawai yang telah diberikan keputusan dibuang kerja pada tarikh ke belakang sedangkan dia hadir bertugas sehingga hari ini, maka emolumen dia tak perlu dikutip balik. Emolumen dia tak perlu dikutip balik berdasarkan surat edaran JPA tahun 1988 tersebut. InsyaAllah kalau ada kes-kes yang ini, saya boleh sharekan surat-surat berkaitan yang saya sebutkan tadi untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Sebab urusan kadang-kadang urusan untuk buang kerja ni kadang-kadang pegawai dah insaf, tapi kita tak boleh terimalah tempoh takdir 3 tahun tadi tu, maka lembaga putuskan dia buang kerja. Sebab ada juga kes di mana pegawai dia buang kerja pada tarikh sekian-sekian, tapi agensi ataupun jabatan tersebut benarkan dia bekerja kerana apa? Dia kata pegawai ini sedang dalam tempoh rayuan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila pegawai dia telah dibuang kerja, pegawai tak boleh datang kerja dah. Walaupun dia kata saya tengah merayu. Tak ada istilah tengah merayu boleh datang kerja. Tak. Hari yang ditetapkan dibuang kerja, pegawai tak boleh datang. Merayu itu kes kedua. Itu nombor 2. Sama ada diterima atau tak rayuan dia, itu kemudian. Kerana kita daripada kita bila telah dibuang kerja oleh lembaga tata tertib, pegawai boleh untuk buat rayuan dalam tempoh yang ditetapkan kepada lembaga rayuan. Di mana lembaga rayuan? Di SPP, bertindak sebagai lembaga rayuan. Kalau lembaga rayuan menerima mengenepikan keputusan tersebut, itu perkara kedua. Perkara pertama tadi, once dia dah dibuang kerja, dia tak boleh dah hadir bertugas. Jangan kata dia boleh hadir kerana dia sedang dalam tempoh rayuan. Tak ada istilah macam tu tuan-tuan dan puan ya. Okey, next slide. Melainkan kalau ada soalan. Alright. Saya cerita 2 slide dia dekat 1 jam lebih tak apalah. Alright. Seterusnya yang ini. Punca kuasa urusan-urusan perkhidmatan. Yang ni tuan-tuan dan puan yang buat urusan perkhidmatan kena tahu ni. Contohnya SPP, perkeling SPP bilangan 1 2018. Tata cara pelantikan tetap di mana SPA tengah buat sekarang ni untuk lantik 18,000 lebih guru-guru kita yang akan ditempatkan di tempat tuan-tuan dan puan-puan kelak nanti. Okey, pelanjutan tempoh percubaan. Yang ini pun ada isu juga tuan-tuan dan puan, pelanjutan tempoh percubaan ni di mana pegawai ini pada masa bila kita nak bagi pelanjutan tempoh percubaan ni? Pada masa bila?
apabila dia telah genap 3 tahun dalam perkhidmatan. 3 tahun sehari sebab tempoh percubaan ditetapkan dalam PUA 1 2012 1 hingga 3 tahun ya. Yang dibaca dengan berdasarkan kepada Perkeling 4 tahun 2012. PUA 1 2012 menetapkan percubaan minimum 1 tahun 1 hari, percubaan maksimum 3 tahun. Bila cukup 3 tahun, tak sah lagi dalam perkhidmatan, pegawai itu, ketua jabatan hendaklah mengemukakan permohonan pelanjutan tempoh percubaan. Tertakluk kepada SPP nak bagi pelanjutan tempoh percubaan dengan denda atau tanpa denda, tertakluk kepada fakta kes pegawai. Kalau kecuaian dia, kelemahan dia dan sebagainya, dia boleh diberikan percubaan pelanjutan tempoh percubaan dengan denda. Implikasi dia, cukup 3 tahun, kalaulah diberikan pelanjutan tempoh percubaan dengan denda pada tarikh yang berkuat kuasa tersebut, pergerakan gaji dia jangan bagi dah. Jangan bagi pergerakan gaji tahunan kepada pegawai. Sebab ada yang bagi gaji tahunan, dia cukup 3 tahun, tak diberikan pengesalan perkhidmatan, diberikan pula pelanjutan tempoh percubaan dengan denda, kita kena hentikan pergerakan gaji tahunan. Memang kita tahu pergerakan gaji tahunan berdasarkan kepada prestasi memuaskan. Tapi dalam hal ini kita rujuk kepada perenggan 50 dalam perkeling dalam PUA 1 2012. Maknanya kalau gagal disahkan dalam perkhidmatan, pegawai ini boleh ditamatkan perkhidmatan ya. Bila kita cakap pasal pergerakan gaji tadi tuan-tuan dan puan, pergerakan gaji dibuat berdasarkan kepada prestasi yang memuaskan. Prestasi yang memuaskan, tapi pegawai tadi diberi pelanjutan tempoh percubaan tanpa dengan denda, maka dia tak layak pun. Maka tarikh pergerakan gaji dia pun akan bertukar. Kekanan dia pun akan hilang dalam tempoh tersebut sebab ada yang di mana pegawai tersebut telah pun bersara. Gagal disahkan dalam perkhidmatan pada perkhidmatan yang selepas daripada sebelum ni dia daripada pembantu takbir rendah naik kepada PT dan sebagainya, bila jawatan terakhir tersebut gagal disahkan dan terjadi pula diberikan dalam tempoh-tempoh percubaan dengan denda itu gaji, pergerakan gaji, maka bila dia pencen kita terpaksa kutip balik gaji-gaji yang kita telah berikan kepada pegawai. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan, apa-apa hutang dengan kerajaan boleh potong melalui apa-apa kaedah ya, apa-apa kaedah melalui potongan pencen ke, potongan ganjaran ke, potong gaji semasa masih berkhidmat ke, boleh dibuat ya. Okey, dalam aspek ni pelanjutan tempoh percubaan, implikasi dia menyebabkan pegawai tadi tu tidak layak pergerakan gaji walaupun prestasi dia memuaskan. Ada juga yang tanya, dia kata macam mana prestasi yang memuaskan tu? Kalau prestasi yang memuaskan tu tuan-tuan dan puan-puan, pergerakan gaji kalau kita rujuk kepada perenggan 50 dalam peraturan dalam Perkeling Perkhidmatan Bilangan 4 2002. Ya, Perkeling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2002, perenggan 50 dinyatakan pergerakan gaji berdasarkan kepada prestasi yang memuaskan. Definisi takrifan memuaskan tersebut kita rujuk kepada Surat Perkeling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2009 di lampiran D. STP 2 2009 menakrifkan maksud memuaskan ialah markah 60% dan ke atas. Itu sebab Perkeling 7 2015 exit polisi menetapkan mana-mana pegawai yang bawah 60% boleh dicadangkan untuk dibawa ke tempoh pemerhatian exit polisi. Kerana dalam perkeling itu jelas, PP 4 2002 kata prestasi memuaskan berdasarkan perenggan 50. Perenggan 50 tu prestasi memuaskan ditakrifkan dalam SPP 2 2009 yang bermaksud pegawai yang dapat markah 60% ke atas sahaja yang boleh diberikan pergerakan gaji tahunan. Maksudnya kalau bawah 60% tak ada pergerakan gaji. Tapi untuk kes pelanjutan tempoh percubaan, markah lebih daripada itu pun dia tak ada pergerakan gaji kerana dalam tempoh pelanjutan tempoh percubaan. Okey.
Pengesahan dalam perkhidmatan, okey, yang ni tuan-tuan dan puan boleh semak, boleh baca perkhidmatan SPP bilangan 3 2018. Yang ini boleh fokus juga kepada pegawai yang sedang dalam tindakan tata tertib. Sebab dalam perkhidmatan tersebut menyebut setelah pegawai tersebut dibebaskan atau telah menjalani hukuman tata tertib, maka pengesahan dalam perkhidmatan tertakluk kepada lembaga tata tertib untuk kes-kes yang belum disahkan dalam tempoh perkhidmatan tetapi ada kes tata tertib yang dia terpaksa untuk clearkan dulu sebelum disahkan dalam perkhidmatan. Okey, next slide. Alright, kita tengok. Okey, seterusnya pemberitahuan berpencen. Yang ni kena jelas untuk makluman tuan-tuan dan puan dalam e-proper. Dalam e-proper berdasarkan surat edaran SPP tahun 2020 telah menyatakan bahawa mana-mana pegawai yang baru dilantik yang pilih pencen atau KWSP, jadual kelima tu perlu di-upload dalam e-proper supaya SPP dapat melihat perkara itu dengan jelas. Sebab sebelum banyak kes yang di mana pegawai tersebut dia mengaku bahawa dia tak pilih pencen ataupun dia pilih pencen tetapi dia kata kerani tandakan macam itulah, dia kata kerani tik macam inilah. Jadi apa yang SPP buat untuk urusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf pencen ni, jadual kelima tu kena upload dalam e-proper. Itu yang dimaklumkan lah. Okey, seterusnya pelaksanaan e-proper. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan pastikan ya di peringkat JPN, di peringkat PPD, di peringkat sekolah PTJ yang menguruskan e-proper ni perlu buat dengan tepat, betul dan teratur. Berdasarkan kepada semakan saya dapati mungkin kita dapati ramai lagi pegawai kita belum disahkan perkhidmatan terutama dalam Hermes. Bila Hermes tersebut kena dikemaskinilah. Sebab bila kita semak dalam Hermes, ada ramai yang tak salah perkhidmatan bila cukup 3 tahun ni. Terutama lantikan 2016, 2015 dan sebagainya. 2017 terutamanya. Tapi bila kita rujuk perkara yang sebenar, tempat sebenar, pegawai sebenar, mereka dah disahkan perkhidmatan pun. Cuma dalam Hermes tak diupdatekan. Mohon ya peringkat tuan-tuan dan puan-puan untuk update dalam Hermes pegawai telah disahkan dalam perkhidmatan. Kalau kita baca Hermes, ramai kita dapati ada beribu-ribu tak salah perkhidmatan. Tapi bila kita semak detail lagi, oh pegawai dah salah perkhidmatan lama dah tapi tak dikemaskini dalam Hermes. Dalam kes-kes ni juga kita bentang dalam mesyuarat konsultasi bersama dengan semua JPN di peringkat-peringkat lah. Setiap kali BPSM berjumpa dengan JPN, biasanya SUB, Cik Rospi Agus ataupun Datuk Razali, dia akan highlightkan perkara ini supaya tuan-tuan dan puan-puan yang menguruskan pengesahan dalam perkhidmatan, yang menguruskan sistem e-proper, Hermes dan sebagainya, mereka tersebut perlu disahkan dalam perkhidmatan, sila sahkan dalam perkhidmatan, kemaskini dalam data-data Hermes, macam tu juga dalam data e-pangkat. Contohnya dia dah disahkan, dah sah berikan kenaikan pangkat dan sebagainya, dapat surat kenaikan pangkat, maksudnya kemaskini dalam e-pangkat untuk memudahkan rujukan kita bersama insya-Allah. Okey. Alright, seterusnya kita tengok kat situ pematuhan pelaksanaan peraturan pengendalian laporan kesihatan. Ni saya sebutkan tadilah, mana sekarang ni pegawai yang tak sihat dan sebagainya lapor diri. Pegawai tak bawa surat lapor diri, pegawai tak bawa surat ataupun laporan kesihatan masa lapor diri, jangan bagi dia lapor diri. Kita bagi dia tempoh 7 hari berdasarkan kepada SPP 2 2017 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Mereka yang tak bawa surat laporan perubatan tersebut, kita boleh tahan dia, kita bagi masa 7 hari untuk dapatkan. Maknanya kalau dia dah dapat dan sebagainya, tempoh penangguhan tersebut menyebabkan tarikh pelantikan pegawai bertukar. Itu kita rujuk dengan SPP, tarikh pelantikan dia akan bertukar. Okey, Okey, next slide. Kita tengok apa ada. Okey, yang ini secara susunan. Okey, ini tak apa, next slide. Dia dah sebut dah tadi. Okey, permulaan yang ini kita cerita berkaitan permulaan kuat kuasa PUA 1 2012 ni. Di mana kita lihatkan, saya sebut tadi berdasarkan kepada perkara 132 kuat kuasa 11 2012, perkhidmatan awam apa terkandung kat situ, Suruhanjaya apa terkandung dan sebagainya. Okey, yang ni boleh baca, next slide. Okey, yang ni pun dah sebutkan tadi. Okey.
Mana-mana pegawai mana-mana pegawai yang dilantik oleh Suruhanjaya ini dia pegawai tersebut katalah dalam keadaan tertentu dia boleh pegawai dilantik secara tetap dan sementara, tapi sekarang ni kedudukan pegawai hanya dilantikkan secara tetap dan kontrak saja. Sementara ni sebelum ni berlaku tahun 76, tahun 80 dia ada pelantikan sementara, di mana pelantikan sementara itu ialah sebagai syarat sebelum pelantikan tetap dibuat. Jadi untuk kes-kes pelantikan sementara ini, dan pelantikan sementara mestilah dilantik oleh pihak berkuasa melantik di peringkat Suruhanjaya tadi tu. Bukan dilantik oleh KPM, bukan dilantik oleh JPN. Istilah sementara tu hanya terpakai setelah apabila pegawai dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan sahaja. Tapi yang ni sekarang dah tak berlaku dah. Yang kes-kes tahun 80-an, 90-an dululah, di mana sesuatu perkhidmatan tu disyaratkan dilantik secara sementara dulu sebelum dilantik tetap, tapi pelantikan sementara dibuat melalui Suruhanjaya pihak berkuasa melantik. Dan sebab itulah tempoh tersebut boleh diambil kira untuk faedah persaraan. Okey, seterusnya kalau pegawai lah dikehendaki besar atas sebab kesihatan, pegawai ini boleh dilantik semula. Yang ini saya tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang dalam tempoh untuk dihadapkan kepada medical board, untuk dirujuk kepada medical board, pegawai yang didapati tak sihat ni, katalah dia dibesarkan dalam perkhidmatan pada umur 35 tahun. Apabila besar umur 35 tahun, umur 40 tahun pegawai ini sihat semula. Dia nak bekerja dalam perkhidmatan awam, boleh tak untuk dilantik semula? Jawapan dia boleh. Punca kuasa dia berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 2008. Pelantikan semula pegawai yang dibersarakan atas sebab kesihatan. Jadi pegawai yang dilantik semula, dia dah dapat dah pencen-pencen tadi tu, tapi pencen tersebut akan digantung akan digantung di bawah Seksyen 23 Akta Pencen 1980 selama mana tempoh yang telah pegawai ini dilantik semula. Bila dia dah pencen, nanti dia akan diselaraskanlah apa yang boleh diselaraskan berdasarkan kepada akta pencen tersebut. Dia boleh dilantik semula. Tapi pegawai macam mana yang tak boleh dilantik semula? Kalau pegawai terbesar atas sebab kesihatan, dia boleh dilantik semula. Pegawai besar wajib boleh dilantik secara kontrak sekiranya ada keperluan yang membolehkan pegawai dilantik secara kontrak. Begitu juga dengan besara pilihan. Sebab ada satu kes hari itu, mohon untuk dilantik semula, dia dah besar pilihan, tapi nak mohon dilantik semula. Kita bagi tahu pelantikan untuk kes besara pilihan tak boleh dibuat secara tetap melainkan secara kontrak. Itu pun atas kepentingan negara. Contohnya kan negara perlukan dia untuk dilantik semula. Kita boleh lantik secara kontrak atas kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam. Tapi ni jarang sangat berlaku. Itu sebab mereka yang nak besar pilihan dan sebagainya tu, kita kena fikir balik semula. Sebab dalam aspek besar pilihan dan besar atas sebab kesihatan ni, ada juga terdapat isu di mana pegawai ini dia mohon besar pilihan. Dia sakit tapi mohon besar pilihan. Kemudian bila dah besar pilihan, dia rasa menyesal. Sebab apa? Dia kata saya besar pilihan umur 45. Lantik pula selepas 12 April 1991. Apa maksud lantik lepas 12 April 1991? Maksud lantik lepas 12 April 1991, mereka yang dilantik selepas tarikh yang disebutkan tadi itu hanya dapat pencen pada umur 55 tahun. Dia baru umur 45 tahun. Dia kata saya menyesal pilih besar pilihan kerana saya tak tahu punya pencen saya masuk umur 55. Boleh tak saya tukar balik besara atas sebab kesihatan? Jawapan kita tak boleh. Once dah diluluskan besara, dah dapat pun kad besara, dah lulus pun besara, dah melewati pun tarikh tersebut, dah berkuasa, maka pegawai kekal dengan besar pilihan. Kita tengah prepare jawapan kepada pegawai yang bertanya ni. Dia bukan bertanya kita, dia tanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia tanya kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Jadi kita jawablah.
Jawab kenapa pegawai ini tak boleh tukar bersara A kepada bersara B. Jadi dalam hal ni kita cadangkan supaya kita jabatan mengambil maklum supaya semak adakah pegawai layak untuk dirujuk lembaga perubatan ataupun pegawai boleh menerima hakikat yang dia tak akan dapat pencen pada masa itu. Kalau bersara atas sebab kesihatan, dia bukan setakat dapat pencen pada masa itu tanpa mengira umur. Kalau umur 35 tahun dia pencen, 35 tahun lah dia dapat dia punya duit pencen. Tak perlu tunggu 55. Tak perlu rujuk kepada tarikh lantik sebelum 12 April 91 ataupun sebaliknya, tak perlu. Bukan setakat itu saja, perkhidmatan baru 5 tahun, dia layak untuk terima faedah persaaran seolah-olah berkhidmat 20 tahun. Maknanya yang itu kena betul-betul nasihatkan. Sebab ada yang takut nak dirujuk ke lembaga perubatan. Saya takut rujuk ke lembaga perubatan kerana saya tak nak bersara kerana sekian. Yang esok kita akan bincangkan lebih detail berkaitan dengan apa faedah-faedah kemudahan yang pegawai dapat setelah dibersarakan. Beza dibersarakan dengan mohon bersara. Seksyen berbeza. Seksyen bersara pilihan, Seksyen 12 Seksyen 12 Akta Pencen. Seksyen untuk bersara atas sebab kesihatan, Seksyen 10-5-A Akta Pencen. Sangat berbeza. Okey. Alright, pegawai ditamatkan perkhidmatan, pegawai yang dibuang kerja tidak boleh dilantik semula. Yang tu kena jelas. Maknanya kalau sebelum ni, kalau pegawai tu dia dibuang kerja, ditamatkan perkhidmatan. Okey, tamatkan perkhidmatan macam mana? Ditamatkan perkhidmatan, mungkin ditamatkan perkhidmatan di bawah peraturan 49. Mungkin atas sebabkan dia memberi ancaman kepada negara, keselamatan negara. Ditamatkan di bawah peraturan 49. Dalam Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993, PUA 395 tadi. Okey, kembali ke skim perkhidmatan terdahulu. Pegawai yang gagal disahkan, ini saya dah sebut tadi, pegawai yang gagal disahkan dalam perkhidmatan yang sekarang, dia tak boleh kembali kepada skim perkhidmatan terdahulu, melainkan skim perkhidmatan terdahulu tersebut dengan perkhidmatan sekarang, Suruhanjaya yang sama. Dia daripada PT SPA N19 naik kepada PPT N29 di bawah SPA, maka dia boleh kembali semula. Tapi kalau daripada SPP lantik sebagai EO di bawah SPA gagal disahkan atas sebab tata tertib kecuaian dia sendiri, maka dia tak boleh balik ke skim N19 di SPP tadi. Okey, next slide. Okey, itu daripada aspek yang ni penjelasan lebih lanjut penjelasan lebih lanjut. Okey, pegawai lantikan tak sudah cerita dia boleh dipinjamkan dengan kebenaran atas kelulusan Sekutu Jabatan dan Suruhanjaya boleh dipinjamkan, boleh ditempatkan secara sementara Okey, next slide. Kita tengok, okey, pengambilan. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan-puan telah jelas di mana kita sedang melakukan pengambilan untuk kes 18,000 pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan yang sedang berkuat kuasa sekarang ni, yang sedang berlaku. Okey, next slide. Saya nak cerita berkaitan dengan tanggungjawab pegawai. Okey, ni tak apa. Tanggungjawab pegawai bagi mereka yang belum disahkan dalam perkhidmatan, pastikan semua urusan berkaitan dengan skim perkhidmatan. Tuan-tuan sebagai pengurus semua manusia, sekiranya terdapat pegawai-pegawai baru lantik, baru masuk, kena nasihatkan supaya dia tu pergi hadir dengan jarinya khusus program transformasi minda ataupun yang mensyaratkan ada peperiksaan, kena pergi peperiksaan dan sebagainya. Yang tu kena bagi nasihat kepada pegawai supaya dia tidak tertinggal, tidak tercicir dan sebagainya. Okey, ada soalan ke? Saya dengar ada suara tadi. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Hello, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada mana? Saya daripada SMK Bandar Baru Bangi. Silakan puan. Okey, saya nak tanya Cik. Boleh. Saya ada seorang pembantu operasi. Ya. Dia macam ni, dia kan lantik macam biasa, lepas tu dia dah sah jawatan tu. Ya. Okey, bila dia dah sah jawatan, lepas dah sah jawatan, lepas tu kan ada lantikan baru yang jadi pembantu operasi yang macam jumuk yang grade lama, lepas tu jadi mula dia biasa kan pembantu rendah, tak pembantu yang rendah tu, lepas tu dia jadi pembantu operasi kan? Ya. Okey. Lepas tu bila kita hantar untuk pemberian taraf berpencen dia,
dia dah dapat surat daripada SPP. Tapi baru kita perasan dekat SPP tu dia tulis pembantu operasi N11, grade yang terkini, bukan grade yang patutnya yang lama tu. Kita nak kena buat macam mana tu ya? Macam mana? Maknanya sekarang ni pengesahan dalam perkhidmatan berdasarkan kepada grade yang N11 yang baru. Sebelum ni kan, sebelum ni dia dah sah dalam perkhidmatan grade N1. Ya, betul. Ya. Okay. Kemudian dia telah beri option tahun 2016. Ya. 11/2016 kan, berdasarkan PP1 2016, kita rasionalisasi skim perkhidmatan kan. Tapi masa tu dia dah sah untuk grade N1 tu juga. Ya. Okey, lepas tu kita buatlah pemberian tarabah pencen dia. Tapi SPP keluarkan dalam grade N11. Okey, untuk yang kes yang ini, apabila pegawai tu dia diberikan pengesahan semula, semula berdasarkan kepada PP1 2016, dia telah menerima option tersebut. Jadi sekarang dalam hal ni, pegawai tersebut telah menerima option. Maknanya dalam hal ni pegawai tu menerima option grade N11 tadi tu. Bukan N11. N11 ke H11 tu? Mula-mula dia lantik N1, lepas tu dia sah pun N1, tapi option pencen tu N11. Option pension N11. Okey, sebab saya nampak macam ni, dia diberikan pengesahan semula pada jawatan dia yang terkini. Bila jawatan yang terkini bermaksud yang tadi itu pun disahkan, yang ini pun disahkan. Kerana pada grade yang sekarang dia berada di grade lantikan, dia kena diberikan pengesahan semula berdasarkan syarat-syarat dalam PP1 2016 tu. Dia ada syarat-syarat dia kan. Kalau memenuhi syarat tersebut telah disahkan. Bermaksud sekarang ni dia bukanlah kata N1 tadi tidak sah. Tempoh perkhidmatan di N1 dan N11 akan diambil kira juga dalam untuk urusan perkhidmatan, untuk urusan persaraan dia nanti. Cuma yang nak ditekan dekat sini grade N11 yang terkini ni tadi itu telah disahkan atas keperluan kepada rasionalisasi skim perkhidmatan awam berdasarkan Perkiling 1 2016 tadi. Saya itu tak ada masalah tu puan. Okey, tapi dia masih tak dapat lagi surat sah tu sebab dia tak cukup 9 tahun. Kita dah pernah hantar dekat JPS. Sebab dia tak cukup 9 tahun. Itu bermaksud sekarang ni, macam saya cakap tadilah, dia pengesahan dibuat atas keperluan kepada syarat-syarat SPP 1 2016 tadi tu kan. Jadi kalaulah perkara tu yang ni rujuk balik, kita tengok secara kes dia pun dah rujuk ke PSM ke macam mana tu? Oh tak. Jawapan saya tu jawapan secara general yang saya tak nampak kes dia. Maknanya dia tak cukup lagi tempoh perkhidmatan dia untuk melayakkan dia memenuhi skim atau option 111 2016 tu lah kan? Betul. Dan kita dah hantar untuk buat pengesahan dia kepada grade N11 tu dan JPS put return balik sebab tak cukup lagi 9 tahun dia kata. Kita jadi query tu. Okey. Okay. Macam nak tahu dia punya lantikan pemberian tarabah pencen dia tu okey ke tak? Maknanya okey ke macam mana? Okey. Saya tak nampak ada masalah kat situ sebab dia tak pernah terputus perkhidmatan pun. Cuma sekarang ni dia belum cukup syarat je. Ya. Dia tak ada apa sebab dia yang pertama dia tak terputus perkhidmatan. Tempoh perkhidmatan dia ambil kira. Cuma sekarang ni atas dasar keperluan Perkeling Perkhidmatan 1 2016 tu dia mungkin tak cukup lagi syarat dia. Yang tu kita tengok kemudian puan ya. Okey. Ada soalan lain? Soalan lain ya? Saya tak nampak kat situ. Kalau mungkin kalau ada wakil daripada JPNS nak komen pun sebab yang ni kes yang spesifik berkaitan dengan pegawai ni. Okey, yang tu mungkin boleh rujuk dengan JPNS kejap lagi lah. Okey. Cik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teruskan puan. Okey. Alright, terus kita tengok next slide. Alright. Okey. Yang ini peranan Suruhanjaya. Peranan Suruhanjaya ni sangat besar. Di bawah perenggan 144/1 dalam
Perlembagaan Persekutuan. Apa peranan dia? Peranan dia adalah untuk melantik seseorang pegawai, menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai, menaikkan pangkat, mengawal selia tata tertib seseorang pegawai. Maknanya dialah sebagai lembaga rayuan, dialah sebagai lantikan dan sebagainya. Dan apa-apa urusan pegawai ini tadi, dia gagal disahkan dalam perkhidmatan. Ya. Pegawai ini gagal untuk mendapatkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan, maka Suruhanjaya boleh membatalkan, boleh untuk buang kerja pegawai dan boleh untuk menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai tersebut. Ya, okey, next slide. Okey, ini tak ada isu sangat. Okey, tarikh pelantikan gaji, penetapan gaji dan sebagainya. Okey, untuk kes-kes bagi gaji permulaan, pergerakan gaji tahunan ni tuan-tuan dan puan-puan, isu yang biasa ditanya ialah boleh atau tidak seseorang pegawai, gurulah terutamanya. Dia kata dia dilantik pada tarikh sekian-sekian. Dilantik pada 1 Januari 2021, dia kata. Okey, dia lantik 1 Januari. Kemudian bila dilantik tersebut, dia dapat ijazah masters dia pada 1 Mac 2021, dia kata. Pada masa dilantik tu Senat belum bersidang. Jawatan kuasa di peringkat universiti belum putuskan lagi dia lulus atau tidak untuk ijazah masters tersebut. Ditanya kementerian, boleh tak dapatkan penetapan gaji di peringkat masters berdasarkan kepada Perkeling Perkhidmatan bilangan 40 tahun 2013 yang dibaca dengan PP1 2016. Dia kata, saya naklah grade saya ni dikira sebagai grade master kerana pada saya lantik sudah habis belajar dah. 1 Januari 2020 telah habis belajar dah. Cuma Senat bersidang pada Mac tahun 2020, dia kata. 3 bulan dia dah habis belajar dah, cuma Senat tak bersidang. Jawapan kita tidak boleh. Berdasarkan kepada, jawapan kita berdasarkan kepada, bukan jawapan kita tak boleh terus. Berdasarkan kepada rujukan dengan SPP, SPP menyatakan kalaulah pegawai ini tadi dilantik, ya, pada skim perkhidmatan ditetapkan berdasarkan kepada grade gaji ditetapkan dan juga ijazah atau akademik yang ditetapkan. Kalau dia ada ijazah yang lebih tinggi, ijazah tersebut mestilah diperoleh sebelum dia dilantik. Maksudnya sekarang ni dia dah confirm, dah ada senat keputusan dah, baru dilantik dan dia layak untuk ditetapkan gaji permulaan yang lebih tinggi berdasarkan kepada kelulusan akademik dia yang dia ada sebelum dilantik. Bermaksud sekarang ni kalau dia dah ada PhD, terutama bagi kes yang akan dilantik sekarang ni kan, yang akan dilantik kejap nanti dalam bulan 10 tu nanti, 18,000 orang tu nanti berikut fasa dia. Dia dah ada ijazah sarjana muda pendidikan, ada pula ijazah PhD. Sebelum dia lantik nanti, katalah lantik 1/10. Dia dah ada dah ijazah PhD sekarang, dah ada ijazah sarjana sekarang. Jadi bila dia masuk nanti, dia layak untuk menerima penetapan gaji permulaan yang lebih tinggi selaras dengan kelayakan PhD yang dia ada sebelum dilantik. Tapi kalau dilantik 1/10 tapi PhD dapat bulan 12, tak layak untuk dapat gaji PhD. Ijazah sarjana dapat bulan 11, tak layak untuk ditetapkan gaji di bawah peringkat tersebut. Ini berdasarkan kepada perenggan 25 dalam PUA 1 2012 dibaca dengan surat edaran SPP ya tahun 2021. Mana kalau tuan-tuan dan puan ada keperluan untuk dapatkan surat SPP tersebut, kita boleh bekalkan untuk panduan dan rujukan tuan-tuan dan puan-puan kerana perkara ini memang biasa berlaku. Ada lantikan baru, dia akan minta gaji sarjana lah, gaji masters lah, gaji PhD lah dan sebagainya. Kita rujuk kepada prinsip yang saya nyatakan tadi berdasarkan surat edaran SPP dan juga perenggan 25 dalam PUA 1 tahun 2012 ya. Okey, selain daripada itu ada juga yang tanya, dia boleh layak tak dapat hadiah pergerakan gaji? Dia kata saya rujuk dah Perkeling 9 tahun 2019. Dia kata kalau ada PhD dapat gaji lebih tinggi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang setelah dilantik dan kemudian dapat PhD dan dapat masters, Perkeling 9 tahun 2019 itu tak terpakai kepada guru.
Dia terpakai kepada pensyarah universiti, dia terpakai kepada jawatan-jawatan tertentu nyatakan dalam Perkeliling 9/2019 tu. Dalam hal ini tiada hadiah pergerakan gaji, tiada penetapan gaji lebih tinggi, tiada pun apa-apa dapat apabila dapat PhD atau master selepas dilantik. Tapi yang penting pegawai diberikan kemudahan cuti belajar, pegawai diberikan kemudahan cuti HLP dan sebagainya. Ada juga yang kata saya buat PhD CT, cuti tanpa gaji tanpa beasiswa. Tapi dia kena ingat bila dapat cuti tanpa gaji tanpa beasiswa tu kita telah berikan dia kemudahan cuti yang di mana di agensi ataupun di peringkat-peringkat lain mungkin tak ada. Dia dapat cuti sambung belajar PhD katalah 4 tahun, 5 tahun cuti belajar tanpa gaji, tanpa beasiswa. Dia kata dia jual rumah dan sebagainya. Takkan tak ada apa-apa buat masa sekarang ni. Kerajaan tak menetapkan apa-apa hadiah-hadiah pergerak gaji dan sebagainya. Tapi pegawai tadi telah diberikan kemudahan bercuti selama tempoh yang dia nak diperlukan untuk tempoh pengajian tersebut. Itu telah menerima satu kemudahan yang diberikan oleh kerajaan. Okey, next slide. Kita tengok ya. Okey, yang ni saya dah sebut tadi, tarikh pelantikan, gaji permulaan. Tarikh pelantikan ialah tarikh permulaan seseorang pegawai lapor diri ya. Okey, next slide. Okey, ini saya dah sebut tadi peraturan 25 penentuan gaji permulaan ya. Okey, next. Okey, alright, next slide. Dah cerita tadi, okey, pergerakan gaji sini seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bagi mereka yang baru, yang ni jadual ya, pergerakan gaji perkhidmatan awam 1 Januari, 1 April dan sebagainya, dan ini akan berubah. Ini akan berubah sekiranya terdapat isu-isu berkaitan dengan yang pertama, di pegawai tersebut telah diluluskan pelanjutan tempoh percubaan dengan denda, dia akan bertukar. Tu yang negatif lah. Yang positif banyak lagi. Pegawai tersebut telah beri kenaikan pangkat, dia akan bertukar tarikh pergerakan gaji berdasarkan kepada tarikh naik pangkat pegawai. Dia akan bertukar lah. Okey, next slide. Okey, tempoh percubaan saya dah sebut tadi. Okey, next slide. Okey, tanggungjawab ketua jabatan, yang ini saya dah sebut tadi, cuma saya ulang sikit lagi. Bagi mereka yang belum disahkan dalam perkhidmatan, minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk uruskan segera, sebab sekarang khusus PTM pun dalam talian dia sekarang ni. Untuk bagi mereka kumpulan AKP, semua urusan PTM ni dibuat oleh BPS, SM, semua dalam talian. Exam pun dalam talian. Jadi tak ada sebab pegawai tersebut tercicir, tak ada sebab pegawai tersebut dilanjutkan tempoh percubaan melainkan pegawai itu sendiri ada masalah. Ya, sebab sekarang ni semua dah tak perlu dah nak keluar rumah, duduk dalam rumah je, duduk dalam pejabat je, selesai PTM, duduk dalam pejabat je, selesai peperiksaan. Tak ada sebab kenapa pegawai tersebut diberikan pelanjutan tempoh percubaan melainkan kalau pegawai itu tak nak bekerja ataupun tak nak belajar dan sebagainya. Okey. Kalau dia sakit lain. Kalau dia sakit itu perkara yang berbeza daripada aspek kecuaian yang saya sebutkan tadi. Okey. Okey, next slide. Alright, pelanjutan dia sudah cerita dah tadi. Okey, next. Okey, semua sudah cerita kekananan. Ini tuan-tuan dan puan tahu, kekananan berdasarkan pada grade lantikan dan tempoh perkhidmatan. Bagi kekananan tu, dia akan tolak cuti tanpa gaji dan sebagainya. Cuti-cuti kita akan cerita nanti insya-Allah. Okey, next. Okey, next slide. Okey, option KWSP pencen. Yang ni kena maklumkan kepada pegawai itu betul-betul nak pilih pencen atau betul-betul nak pilih KWSP, apa implikasi pilih pencen? Apa implikasi pilih KWSP? Kalau pilih KWSP memang dia akan dapat banyak. Sebab ialah kan caruman majikan 13%, caruman pekerja 11%, sebulan akan dapat 24%. Banyak tu sebenarnya dapat untuk caruman KWSP. Dan orang pilih KWSP ni kalaulah dia dibuang kerja dah, itu kalau dibuang kerja. Kalau dibuang kerja, KWSP tak hilang. Tapi kalau pencen orang pencen dibuang kerja, maknanya sekarang ni pencen ni hilang. Dia dah lagi sebulan nak pencen ni, lagi sebulan. Kes tertib sedang berjalan. Ya, pegawai nak pencen lagi sebulan, kes tertib sedang berjalan, pegawai tersebut tak boleh diberikan pencen sehinggalah kes tata tertib tadi selesai. Kalau kes tertib tu yang mensabitkan dia dibuang kerja, maka dia tak dapat apa-apa pun.
Dia tak dapat apa-apa pun ya dalam istilah tersebut. Maknanya pengakhiran tu paling penting. Cemerlang macam mana pun perkhidmatan sebelum tempoh perkhidmatan dia berakhir tadi tu, dengan berakhirnya tempoh perkhidmatan yang ditetapkan ataupun pencen tadi tu dibuang kerja, maka tak dapat apa-apa faedah persaraan tersebut. Yang tu kena jelas. Maknanya dia kena baik daripada awal sampailah akhir, dia kena baik. Barulah orang kata til jannah, masuk syurga insya-Allah. Okey, next slide. Alright, okay, next slide. Okay, yang kita akan cerita juga nanti dalam slot pencen, bagaimanakah orang KWSP ni layak atau tidak terima pencen dan bagaimana keadaan tertentu dia boleh dibesarkan. Okay, penamatan perkhidmatan dan peletakan jawatan, yang ini sudah cerita tadi. Okay, next slide. Okay. Okey, penamatan perkhidmatan dan peletakan jawatan bagi mereka yang gagal tapisan keselamatan. Gagal tapisan keselamatan sebelum ni rupanya dia ada masalah dengan negara, ditangkap dan diletakkan di bawah Akta Kediaman Terhad contohnya, Akta Keselamatan Dalam Negara contohnya, POCA, Prevention Criminal Act dan sebagainya. Dia terlibat dalam tu SOSMA dan sebagainya. Maka bila gagal tapisan keselamatan, maka pegawai boleh ditamatkan ataupun boleh ditamatkan dalam perkhidmatan. Okey, next slide. Ada lagi 5 minit insya-Allah untuk tamatkan dalam pukul 12. Okey, penamatan perkhidmatan mestilah dibuat oleh satu pihak berkuasa yang tidak rendah daripada pihak berkuasa melantik. Contoh yang melantik tersebut ialah SPP. Dan menamatkan perkhidmatan adalah yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan kepada Perenggan 132 Perlembagaan Persekutuan tadi, semua daripada kita dilantik, hakikatnya dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Cuma yang di-Pertuan Agong wakilkan kuasa di bawah Perenggan 144-1 di bawah Perlembagaan Persekutuan kepada Suruhanjaya yang berkuasa untuk melantik, menamat, mengawal kes tata tertib dan menaikkan pangkat seseorang pegawai dalam perkhidmatan awam. Okey, dalam hal-hal penamatan perkhidmatan ni dia ada tempoh, bukan kita nampak pegawai gagal disahkan terus tamat, tidak. Dia akan diberi tempoh untuk surat tunjuk sebab dan sebagainya. Adakah dia penamatan perkhidmatan ni tadi tu memang sesuai untuk pegawai ini dan kita akan tamatkan di bawah peraturan tersebut. Kalau peraturan 50 dia tak dapat apa-apa faedah persaraan. Tapi kalau ditamatkan di Seksyen 10(5)D Akta Pencen, ditamatkan atas kepentingan perkhidmatan demi kepentingan awam, penamatan demi kepentingan awam, pegawai ini layak diberikan faedah persaraan. Dia layak diberikan faedah persaraan sekiranya ditamatkan di bawah peraturan-peraturan tertentu. Ada yang dapat pencen dan ada yang tak dapat apa-apa pun, terutama bagi kes yang belum disahkan dalam perkhidmatan dan juga bagi kes yang pegawai dibuang kerja di bawah peraturan 38G dalam PUA 395 ni tadi. Okey, next slide. Alright, okey, ini contoh surat yang kita dah biasa dapat di kementerian. Kita biasa dapat surat-surat macam ni, cadangan penamatan perkhidmatan. Boleh katakan setiap bulan kami dapat surat-surat ni. Jadi dalam keadaan yang pandemik dan sekarang ni PKP dan sebagainya, masih ada lagi orang yang tidak berterima kasih dan bersyukur dengan apa yang dia peroleh daripada pekerjaan tersebut. Tak hadir bertugaslah, kes tata tertib dan sebagainya. Jadi untuk dalam kes-kes ni kadang-kadang kita nasihatkan jugalah pegawai kita supaya sentiasa berintegriti untuk menjaga kerja-kerja dan sebagainya. Okey, next slide. Kita tengok, okey, ni contohlah surat-surat yang biasa kita dapat. Okey, next. Okey. Kita tengok yang ni tadi tu, ini saya cakap awal tadi, beza antara Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Tu saya dah bagi slide tu, maknanya yang ini pelepasan jawatan, yang ini peletakan jawatan. Apa-apa berlaku antara dua ni follow kepada prinsip yang ditetapkan dalam Perkeling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2015. Okey. Alright, ada soalan lain ke? Ada lagi 3 minit, ada soalan lain? Untuk kita tamatkan sebelum pukul 12, ada soalan tambahan? Sebab saya tak nampak dalam ruangan chatting saya, tak boleh nak baca, tak tahu kenapa. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan kita teruskan. Alright, kita tengok slide. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, next slide. Okey, kita pergi. Okey, next lagi. Okey, ini saya dah ceraknya, sebenarnya ni sudah terangkan tadi. Okey. Bab umur tadi tu, yang ni dalam buku perkhidmatan kerajaan, bab umur dan sebagainya. Sebab ada yang tanya, kalau buku perkhidmatan kerajaan tu kalau salah nombor IC kena buat macam mana?
Berdasarkan SPP 15/2008, Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 15/2008, mana-mana pindaan nama dan tarikh lahir sahaja yang dibuat oleh BPSM untuk pinda kalau salah. Sebab kuasa tu hanya diberikan kepada estate sebahagian BPSM sekiranya kalau nama dan tarikh lahir yang salah ataupun bertukar nama ataupun tersalah catat tarikh lahir. Maknanya kalau bertukar nama dia daripada mungkin bukan Islam jadi kepada Islam, dia akan tukar nama kepada nama Islam. Dan juga ada yang kes-kes tertentu salah catat dan sebagainya, itu BPSM akan pindah. Tapi bagi kes-kes yang dia kata salah tulis nama kad penalan, yang tu potong macam biasa je. Macam biasa dalam kaedah merekod ditetapkan dalam SPP 15/2008. Buku perkhidmatan tu kita potong, lepas tu kita initial sikit, lepas tu kita tulis nombor kad penalan yang sebenar. Tak perlu hantar ke kementerian sebab kita diterima 2-3 permohonan, salah catat nombor kad penalan, minta dipindah, minta buat pindaan dan kita bagi tahu tak perlu hantar ke BPSM, terus buat sendiri. Yang dihantar ke BPSM cuma kalau salah tarikh lahir. Sebab tarikh lahir dia akan memberi implikasi besar kepada tarikh persaraan seseorang pegawai. Tarikh lahir kita rujuk kepada surat beranak seseorang pegawai atau sijil kelahiran seseorang pegawai. Kalau dia ada kad penalan dengan sijil lahir, kita rujukan utama kita pada sijil lahir seseorang pegawai tersebut. Okey. Alright, sebab kalau ada kes-kes tertentu di mana nak tentukan tarikh bersara pegawai, kalau dia hanya tulis tahun sahaja, contoh tahun 58 tarikh lahir, dah bersara dah pun, tahun 61 lah tarikh lahir, dah hanya ada tahun je, mana tarikh akhir dia bersara pada 31 Disember pada genap 60 tahun tersebut kalau dia pilih 60. Maknanya kalau tahu bulan saja, hujung bulan itu, bulan Mac saja, maknanya 31 Mac. Maknanya dia akan tertakluk kepada tarikh terakhir dalam bulan tu dan tarikh terakhir pada tahun tersebut, bulan terakhir dan tarikh terakhir. Okey, next slide. Okey, yang ni saya cerita tadi, yang ni detail je lah apa berlaku. Okey, next. Alright. Okey, next slide lagi. Ini rujukan utama kita berdasarkan kepada PUA 1 2012 dibaca dengan PP 1 tahun 2015. Okey, next. Kita tengok apa ada dekat situ. Okey, next. Okay, alright, okay, next. Sebab sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan perkeliling yang sebelum buka puasa 1/1/2015, cuti tanpa gaji tidak boleh dikira sebagai notis letak jawatan. Mulai 1/1/2015, peletakan jawatan boleh mengambil kira cuti tanpa gaji. Maknanya dia tak nak berkhidmat dah, dia kata saya nak mohon cuti tanpa gaji, dalam masa sama hantar notis bersara yang tu dibolehkan kerana termasuk dalam kriteria membolehkan seorang pegawai letak jawatan dan cuti tanpa gaji boleh dikira sebagai notis peletakan jawatan. Okey, next. Okey, pelepasan jawatan saya dah cakap. Okey, next. Yang ni pun tuan-tuan dan puan boleh baca. Next. Okey, teruskan. Alright, next. Yang ni, okay, next. Lagi. Okey, alright. Ini kronologi urusan pelepasan jawatan. Okey, mulai tahun 1/1/2012 tak perlukan kelulusan. Yang ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok infografik ni, masa bila dan sebelum ni, masa bila perlukan pelepasan, masa bila tak perlukan. Okey, next. Kalau sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan peletakan jawatan perlu kelulusan BJPA, sebelum ni lah. Jadi sekarang tak perlu dah. Okey, next. Teruskan. Okey, alright. Kita dah habis masa. Okey, teruskan. Okey, ini semua peletakan jawatan. Okey, teruskan. Next. Okey, alright. Next. Okey, ini semua pun saya cerita tadi. Okey, ketua jabatan di peringkat sekolah, peringkat PPD dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada surat edaran kita lah. Okey, next. Alright, tindakan. Okey, next. Okey, teruskan. Alright, next. Okey, alright. Next. Okay, next. Tengok apa lagi. Okay, next. Okay, ni kaedah merekod. Next. Okay. Alright, next. Okay. Okay, next. Okay, next. Ini pun saya sebut tadi dalam slide yang awal. Okay, next. Okay, next. Okay, teruskan. Next. Okay, next. Okay. Okay, next. Okay. Alright. Next. Okay. Okay, next lagi. Banyak sebenarnya slide ni. Okay, dah habis. Tu dia. Kalau ada soalan,
Kita boleh buka soalan-soalan kalau nak tanya, soalan tambahan. Secara keseluruhan, secara basicnya, secara umumnya, saya dah share dengan berkaitan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan yang pertama tadi urusan pelantikan, apa dia kaedah-kaedah pelantikan, apa dia kaedah kita panggil peminjaman, pertukaran sementara, apa dia kaedah-kaedah yang kita kata pelantikan secara tetap, keperluan-keperluan ke atas pelantikan tetap. Kita juga cerita berkaitan peletakan jawatan, pelepasan jawatan, faedah-faedah dia boleh ambil kira untuk pelepasan jawatan, kaedah ketika melapor diri berkaitan dengan urusan-urusan pentadbiran dan penerimaan laporan perubatan atau laporan medical check up seorang pegawai, dan juga kita fokus juga tadi kepada penetapan gaji permulaan, dan kita fokus juga tadi berkaitan dengan apa isu-isu yang terlibat sekiranya berlaku peletakan jawatan dan menerima jawatan-jawatan di badan berkanun, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Secara umumnya kita share berkaitan dengan perkara-perkara tadi secara khusus ataupun secara umum berdasarkan isu-isu yang sampai ke meja saya di BPSM, di mana saya menguruskan urusan perkhidmatan ini, urusan persaraan, urusan exit polisi, urusan peletakan jawatan, pelepasan jawatan, dan juga kita dalam jawatan kumpulan, kader, pertukaran antara bahagian, mana isu-isu itu yang terbangkit yang biasa kita jumpa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, dia merupakan satu kita panggil refresh, ingat semula, untuk kita lebih mantapkan lagi pengurusan kita di peringkat tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat kita di BPSM, insya-Allah. Kerana pelarasan tu kita perlukan di peringkat BPSM dan di peringkat tuan-tuan dan puan, kita perlu selaras. Kalau mana-mana tak selaras, dia akan menjadi kesukaran untuk kita menjalankan proses-proses itu. InsyaAllah prinsip kita sentiasa betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Ruzana Jajuri, Ketua Penolong Pengarahkanan JPN Negeri Selangor, dan juga tim Puan. Terima kasih untuk slot yang pertama ni. Ada soalan ke tu? Saya dengar suara. Assalamualaikum. Cikgu Don, minta maaf lambat. Okay. Okey, saya Aida daripada unit perkhidmatan jabatan lah. Ini berkenaan dengan peletakan jawatan. Okay, dia adalah lantikan tetap, macam contohnya dia lantikan N19, lepas tu menerima tawaran ke pelantikan kontrak, macam guru kontrak lah. So ikutkan dia memang kena letak jawatan. So persoalannya sekarang ni, adakah ketua jabatan boleh meluluskan untuk pemendekkan peletakan jawatan? Okey. Yang ini berdasarkan kepada PP 1 2015, itu memang ketua itu memang kuasa diberikan kepada ketua jabatan untuk menerima peletakan jawatan pegawai. Dia bukan menerima, untuk memendekkan urusan peletakan jawatan pegawai. Maknanya kalau macam ketua jabatan berpandangan kita tak boleh nak pendekkan notis, kena cukupkan juga notis tersebut, maka pegawai kena bayar sebulan gaji lah. Tapi kalau macam ketua jabatan kata okey, atas kepentingan perkhidmatan, disebabkan pegawai pun dah dapat tawaran dan sebagainya, jadi dia boleh kita cadangkan untuk kita luluskan pembendekan, maka tak perlu bayar. Itu tertakluk bagi ketua jabatan lah puan, untuk buat pertimbangan. Kerana dalam perkeliling tersebut, itu dalam perkeliling memang sebut bidang budi pecara ketua jabatan, bidang kuasa ketua jabatan lah. Walaupun jawatan yang dia akan ikuti itulah adalah jawatan secara kontrak, macam tu lah ya? Ya, sebab ada juga kes sebelum ni, dia lantik secara tetap, dia dapat kontrak. Sebab ada setengah jabatan yang di mana tempoh kontrak tu ialah tempoh percubaan dia. Bila dah lulus tempoh percubaan nanti, dia akan dilantik secara tetap. Maka untuk urusan persaraan nanti, tempoh kontrak tu tak akan diambil kira. Dia boleh untuk terima jawatan kontrak, tapi implikasi dia dah sedia maklum dah tu. Implikasi dia kalau dia gagal untuk disahkan dalam perkhidmatan selepas tempoh kontrak tersebut, maka dia tak akan dilantik. Tapi dia ni yakin lepas habis kontrak dia akan dilantik tetap. Maka kita sebagai ketua jabatan ada bidang kuasa untuk sama ada luluskan atau tidak luluskan pemendekkan notis tersebut. Gitu je puan. Terima kasih. Satu lagi, adakah guru yang jawatan kontrak macam guru kontrak, guru interim, kalau dia letak jawatan, perlukah kita hantar
untuk pemakluman kepada KPM atau hanya memadai peringkat ketua jabatan di peringkat sekolah sahaja? Okey, seeloknya maklumkanlah kepada KPM supaya kita tahu kita lantik itu berapa ramai, yang telah tinggal berapa ramai. Just untuk makluman saja, masalah puan. Sebab dia tak memerlukan tindakan perlu angkat kepada KSU untuk kelulusan ke tak apa. Dia sekadar untuk pemakluman yang kita dah bagi tahu yang ketua jabatan sekarang ni di JPN Selangor kita dah lantik sekian-sekian. Jadi orang ni telah pun letak jawatan, orang ni telah pun dapat kerja baru contohnya kan. Just maklumkan je lah. Tak ada masalah tu puan. Ikut macam prosedur biasa je lah. Ya, makluman saja itu. Maknanya saya tak nampak. Kalau lain kalau dia ada perlu kelulusan di peringkat pengurusan, kelulusan di peringkat KSU, pertimbangan di peringkat KSU yang itu perlu. Yang ini kita just bagi untuk pemakluman berkaitan dengan peletakan jawatan lah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Alright, kalau kita akan jumpa lagi pukul 2.30 petang ni untuk cerita berkaitan dengan slot yang berikut ni insya-Allah. Cik Iwan. Ya. Boleh ke saya tanya satu soalan? Boleh. Kalau kita rujuk PP1 2015 tu, dia menceritakan tentang pertukaran ataupun kita tempat pegawai ditawarkan perubahan lah daripada PBM Persekutuan ke Badan Berkanun ataupun pihak berkuasa melantik negeri. Dan kalaulah dia bertukar tu, kalau dia kena letak jawatan. Jadi kalaulah keadaannya dia daripada Badan Berkanun ataupun daripada pihak berkuasa lantik negeri, dia dapat tawaran ke persekutuan, keadaan dia macam mana pula? Dan dia punya pencantuman perkhidmatan dia, kita boleh ambil kira tak? Okey, terima kasih soalan tu. Bagus soalan tu. Alright. Untuk yang kes begini kan, yang pertama tadi prinsip dia ialah pihak berkuasa melantik. Itu yang ditekankan tadi, pihak berkuasa melantik antara 4 Suruhanjaya ditetapkan pusing ikut mana pun dia tetap pelepasan jawatan. Lepas tu satu lagi kumpulan tadi, Badan Berkanun, pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa negeri, pusing ikut dalaman mereka sendiri pun dia tetap letak jawatan. Contoh daripada pihak berkuasa negeri Pulau Pinang, dia dilantik sebagai pegawai negeri Pulau Pinang. Nak lantik sebagai pegawai di MARA Badan Berkanun, dia tetap kena letak jawatan. Macam tu juga pegawai tu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, nak dilantik ke KPM sebagai guru, dia tetap akan melalui proses, dia kena letak jawatan di Badan Berkanun tersebut untuk menerima tawaran di KPM. Dan istilah untuk penyambungan perkhidmatan dia tetap kena buat berdasarkan kepada PP4 2003 tadi, sebelum dia bersara 2 tahun selewatnya. Daripada dekat sana tadi tu, pejabat UKM tadi contohnya kan, kita kena uruskan pencantuman perkhidmatan dia untuk pegawai yang tadi tu boleh diambil kira tempoh perkhidmatan di UKM dan di KPM. Untuk pegawai ini diberikan dicantumkan perkhidmatan sebelum dan perkhidmatan sekarang. Di prinsip dia tetap sama. Itu sebab dia dah asing dengan tadi pihak berkuasa ketepatan, berkanun dan sebagainya dengan 4 Suruhanjaya tadi tu. Alright, terima kasih Cik Iwan. Kebiasaannya kan ataupun generally apa reason kita penetapan perkeliling macam tu? Sebabnya dia adalah beberapa orang yang tanya dia daripada Badan Berkanun kan, dia dah lama dekat Badan Berkanun tapi kenapa dia macam kena letak jawatan, tak boleh ambil kira, tak boleh buat pelepasan dan sebagainya. Kita nak jawab macam mana? Okey, kita jawab berdasarkan kepada penetapan pihak berkuasa melantik. Kerana kalau kita rujuk kepada Seksyen 4 Akta Pencen, okey, GCR di Badan Berkanun tu sendiri yang bayar. JPA tak bayar. Tapi bila dia masuk ke perkhidmatan awam persekutuan, sebab dia dalam istilah ni dia panggil peruntukan kerajaan tempatan, peruntukan kerajaan persekutuan, dia ada perbezaan. Cuma kita boleh jawab berkaitan dengan perbezaan pihak berkuasa melantik, persekutuan dan Badan Berkanun negeri dan sebagainya. Dia berbeza. Kalau di persekutuan kita dah tetapkan dah 4 je. Kalau di Badan Berkanun selain daripada tu, mana-mana Badan Berkanun dia kena ikut peraturan yang berkuat kuasa ni. Itu saja. Terima kasih Cik Iwan. Okey, sama-sama. Alright. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, terima kasih sekali lagi kepada JPN Selangor.